puncaknya adalah Dajjal. Kita nak. Dan Dajjal ni memang pakar PhD dalam penipuan. Penipu lah. Dan dia bila dia menipu tu dia akan menipu semua sudut. Kita tak sangka pun. Contoh apa penipuan yang kita rasa tak sangka yang dah berlaku kat kita dia. Contohnya apa? Siapa yang boleh ni? Pakatan iblis. Contohnya game kan. Kita main game kan. Kita main game kita rasa betul kan game tu kan. Kita jadi Ronaldo main bola kan. Kita jadi apa kan. Masa main tu lah kita rasa kita lah kan. Menang tu kita rasa kita yang menang kan. Tapi hukum kan kita kan. Itu bentuk-bentuk kan? Tipu daya yang kita tak perasan. Kita tahu tapi kita rasa tak apa. Slow sikit tak maaf. Dan kita kata tadi pakatan jahat ni penting kita kena faham. Kerana sekarang ni menipu dan penipuan dia sampai peringkat bukan hanya sekadar duit, sampai ke nyawa, sampai ke harta. Kita akan sampai ke harta, sampai ke nyawa, sampai ke pecah belahkan kekeluargaan, kawan-kawan. Pecah belah ni tak lama lagi pecah ni. Kita akan nampak ni. Kita pun tak tahu berapa lama kita boleh kumpul macam ni. Lepas tu yang paling bahaya sekali perpecahan akidah. Akidah kita dia pesongkan. Dia tipu kita. Dia jadikan kita macam hamba dia. Kita kena ikut cakap dia. Dengan rela. Bukan dengan paksa, dengan rela. Itu yang mahal tu. Mahal tipu daya dia, kita ikut dengan rela. Jadi inilah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga hari ini contohnya kan macam contoh yang latest kan ni, contohnya COVID-19 kan. COVID-19 ni kita rasa inilah penyakit contoh. Tapi rupa-rupanya it is a plan. Dan perkhidmatan kita kata persembahan lah. COVID-19 ni dia kan cukup kita kata apa dipanggil buka balik. Itu. Lambat. Dia memang very slow. Sorry. Tak ada apa-apa. Ini dia punya dalam ni. Dia tak keluar ni. Okey. Boleh? Okey. Okey, jadi kita penting kita tahu yang ini. Saya ulangi sekali. Saya ada letak tu 20-30. Dia ada makna 20-30. 20-30 ni sasaran dia 100 years program. 100 years maknanya dia merancang sejak 1930. 100 tahun. 2030 complete submission. Complete submission. Get on the way. Ini saya sebut perancangan dia. Ini bukan ramalan. Perancangan jahat iblis. Dan perancangan jahat iblis ni dia boleh delay dan dia boleh cepat. Bergantung kepada kehendak Allah. Kalau Allah izin cepat. Macam sekarang dia nak cepatkan. Kenapa nak cepatkan? Sebab orang muda pun dah mula datang ceramah. Mana ada orang muda nak datang ceramah kita zaman? Orang muda pun dah nampak kan? Betul tak? Muda ke tak tua? Muda tak? Saya muda takkan tua kan? Orang muda pun tak betul. Contoh, semalam ada seorang ni daripada ni, kawan ni kata, ni mungkin orang PAS boleh ni. Dia kata, tengoklah PRU berapa 15 dia akan datang. PRU 15, kami orang muda tak nak undi PAS. Kenapa? Isu vaksin. Ni orang muda ni kat ni. Ini bahaya ni. Saya cakap sebab orang tu cakap pada saya. Sampaikan dia kata. Jadi kadang-kadang kita tak pasti. Orang muda lebih tahu banyak daripada orang yang kurang muda sikit. Baik. Jadi 2030 tu plan dia akan total submission. Saya akan cerita tapi mungkin tak sempat hari ni. Kita akan ceritakan tapi ke arah situ. Saya akan tunjuk satu-satu. Kemudian Jerusalem 2021 pun sama juga. Kenapa 2021? 21 adalah perancangan dia nak dirikan Haikal Sulaiman.
Apa signifikan 2021? Ini dia punya perancangan ini bukan ramalan perancangan. Perancangan semua ada fakta, ada bukti. Ada sok apa cakap apa sebagainya. Jadi bila kata perancangan ni 2021, lepas tu apa? Planning dia akan keluarlah raja dia. Raja Al-Masih. Al-Masih. Keluar bila tak tahulah 2022 ke 2023 ke 2024 Allah lah. Tapi 21 dia nak kata nak bina. Kalau Allah izin berlaku 2021 jadi Haikal Sulaiman naik, maka tak lama dah lepas tu akan turunlah dia punya raja dia. Raja dia dah ada, cumanya kita tak nampak. Jadi setengah-setengah ustaz kita apa? Setengah ustaz yang tak kaji bila tanya soalan ni dia kata, mana kita tahu Dajjal macam mana kan? Memang kita tak tahu Dajjal macam mana. Tapi kita tahu plan dia, perancangan dia. Bukan ramalan perancangan dia. Semua ada dia punya fakta. Baik. Jadi kita nak sebut yang pertama sekali adik-adik sekalian, saudara-saudari sekalian, tuan-tuan puan-puan, kita sedang bertarung. Kalau kita berada dalam al-haq, kita bersama kebenaran, kita sedang dalam keadaan pertembungan al-haq dan batil. Allah firman dalam Quran, tidak akan henti-henti mereka memerangi kamu sampai mereka dapat kembalikan kamu keluar daripada agama. Ini adalah firman Allah. Ini bukan saya cakap. Maknanya sepanjang masa kalau kita tak rasa akidah kita sedang dicabar sekarang, kita tertipu dengan dia. Kita tak rasa ibadah kita sedang dicabar, kita tertipu. Kalau kita tak rasa family kita sedang nak dipecah-pecahkan, apa contoh pecah-pecahkan? Anak-anak tak boleh dengan bapa dah, tak boleh dengan mak. Tak boleh dah. Dengan kawan-kawan aja. Kalau saya tanya dengan adik dengan rapat dengan mak ke dengan kawan? Kan? Kalau contohnya bila cuti je, kalau boleh pergi nak pergi dengan kawan. Baik, dan sebut kat sini dia sedang pecah-pecahkan keluarga kita, dia sedang pecah-pecahkan masyarakat kita, dia sedang buat benda tu, tapi kita tak perasan, kita ingat okey. Jadi bila kita ingat okey, kita tertipu. Ini Allah firman dalam surah Al-Baqarah. Jadi ini kita nak kena rasa sentiasa kita sedang dalam keadaan bertembung. Selagi Islam tidak memerintah secara keseluruhan, selagi Islam khilafah tidak naik, ataupun kita sebut kepimpinan Islam tidak naik, maka Rasul SAW menggambarkan dalam hadis ini bagaimana ada 5 fasa. Pertembungan ini dia ada 5 fasa. Dia bermula daripada Nabi Muhammad SAW. Fasa pertama ialah fasa kenabian. Nabi ada sama kita. Dia dah lepas lah 23 tahun. Kemudian fasa kedua, fasa Khulafa Ar-Rasyidin 30 tahun. Ni pun dah terlepas. Dah lepas, dah tak ada. Fasa ketiga, raja menggigit. Ni raja Islam. Apa maksud menggigit? Bukan dia sakit gigi kan. Gigit ni maknanya dia terpaksa pegang Quran Sunnah dengan geraham dia. Sebab banyak sangat korupsi dan sebagainya, dia terpaksa gigit kalau tak terlepas. Jadi ini 13 abad daripada Bani, ingat siapa kerajaan yang pertama selepas daripada Umayyah, yang akhir sekali Osmaniyah. Umayyah, Abbasiyah sampai Osmaniyah. Baik, maknanya dah tak ada dah. Osmaniyah pun dah habis. Baik, yang keempat adalah fasa yang disebut fasa Mulkan Jibriyah, iaitu fasa penguasa yang memaksa. Ini sekarang kita ni kat sini. Kan? Dan selama mana yang Allah kendaki, maknanya akan habis juga. Jadi jangan risau, jangan takut. COVID-19 walaupun dia buat macam-macam, tak lama lagi akan lebih ramai orang mati. Dengarnya begitulah kan. Wallahualam. Jadi bila kata kita takut, ekonomi akan habis, kita takut. Ada soalan daripada saya semalam, bila kita nak melarikan diri ke hutan kan? Soalan. Saya kata soalan tu ada nak tanya tadi dia. Bila nak melarikan diri ke hutan kan? Saya kata susah juga nak jawab tu bila tu kan. Kan kita lari kita tengok Dajjal datang 50 tahun akan datang kan. Kita dah duduk kat hutan jadi Flintstone kan. Susah juga nak jawab tu. Saya kata nanti tak jawab dia. Dia ada tanda-tanda ni, tak apalah. Jadi mana kita, tapi akan habis. Fasa ni akan habis. Jangan takut. InsyaAllah. Ini Rasulullah sebut lepas daripada fasa memaksa ini adalah khilafah. Maknanya Islam akan naik. Ini janji Allah, janji Rasul. Ini berita balik. Maknanya hebat macam mana pun tipu dia, kuat macam mana pun dia bagi kat kita. Ada satu mesej lagi pagi tadi daripada Thailand. China dah blok makanan ekspor makanan ke Thailand. Betul tak betul wallahualam lah. Ini kawan-kawan trading cakap dekat sana lah. Kan? Jadi tengok pula gambar sebelum tu, China dah kumpul buah beras banyak kat tempat dia kan. Jadi kita tak tahu betul tak betul. Nak sebut kat sini memang dia plan untuk putuskan chain trading international. Bila wallahualam. Jadi kita lihat macam-macam menakutkan. COVID-19 menakutkan, ekonomi nak jatuh menakutkan, makanan ni sekarang ni pula climate change.
dekat Karachi yang tempat tak pernah banjir. Tempat tak pernah banjir, tempat tak pernah kemarau. Jadi cuaca pun dah jadi huru-hara sekarang. Prince Charles pun sebut dia kata cuaca akan habis teruk. Dia kata akan kiamat, dia sebut akan kiamat. Perkataan dia guna kiamat. Baik, semua tu hanya akan berakhir bila sampai waktunya akan ada ni. Jadi ada 5 fasa Nabi, fasa Khulafa Ar-Rasyidin, fasa zaman-zaman kita kata raja menggigit, kemudian fasa moden sekarang, dan juga fasa zaman di mana akan adanya ni kan apa ni kebangkitan orang-orang Islam. Baik, jadi kita berada di fasa keempat. Kalau ada soalan ke apa boleh angkat tangan, boleh tanya. Siapa-siapa boleh tanya. Kita berada di fasa keempat dan umat kita dalam keadaan lemah. Apa contoh lemah? Kita sembahyang subuh jadi khusyuk. Tuan-tuan. Lemah kita. Sembahyang subuh pun tak khusyuk. Kita bangun tak tahajud semalam. Berapa rakaat kita sembahyang tahajud? Berapa banyak kita taubat semalam? Tuan-tuan, lemah kita. Allah kejut kita bangun pergi kencing aja. Kita pergi buang air, minum air. Lepas tu tidur balik. Lemah kita. Itu dah sudut solat yang sunat-sunat. Ini belum lagi dari sudut yang lain-lain kan. Ini belum kita diuji dengan kesusahan yang ada, kesusahan yang ada. Baik, jadi kita lemah. Okey. Baik. Siapa dalang ni? Siapa yang jadi kita kata penyebab ni? Iblis. Tak ada orang lain. Iblis. Baik. Dan kemudian iblis melaksanakan pakatan jahat. Ini saya nak sebut pada pagi ni ada pakatan jahat. Yang pertama perang atau pertembungan hak tadi Allah sebut. Sekarang ni Allah juga sebut ada pakatan jahat. Jadi kalau orang kata tak ada konspirasi, bohong. Sebab Allah Maha benar. Kita boleh sadaqallahul azim kan. Maha benar firman Allah kan. Sadaqallahul azim. Jadi kita nak sebutkan sini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebut ada perkataan jahat. Tetapi bagaimana jahatnya iblis dan puncu dia buat perkataan jahat tu seperti teori. Nampak betul, nampak tak betul? Betul ke tak betul ke? Akhirnya semua kata teori. Ini semua teori-teori konspirasi ni. Ni orang-orang konspirasi ni. Jadi sekarang ni kalau orang sebut pasal virus, betul ke COVID-19 ni bahaya? Contoh kalau orang sebut kan, satu dia anti vaksin, yang kedua dia konspirasi, teori konspirasi. Jadi Allah gambarkan dalam Quran bahawa perkataan jahat ada. Maknanya bila perkataan jahat ada ni, maknanya adalah bukan kita cakap, Allah cakap. Saya sebut semua Quran yang ada sini, bukannya saya cakap sendiri. This is not my opinion. Dan kemudian bukan saja perkataan jahat, rancangan. Maknanya mereka plan. Dia bukan sekadar pakat-pakat, dia rancang secara tersusun. Saya akan tunjuk macam mana penyusunan mereka, mengagumkan. Dan di sinilah kita lihat bagaimana Allah akan membalas. Allah akan membalas bagi rancangan jahat mereka. Walaupun rancangan jahat dia boleh letupkan gunung, boleh alih gunung. Maknanya dia zaman kita lah. Baik, zaman Rasulullah mana ada boleh alih gunung. Baik. Jadi nak sebut sini dia ada pakatan jahat. Jadi sebagai konspirasi wujud. Apa maksud konspirasi? Pakatan jahat. Teori konspirasi wujud. Tapi yang kita nak ni fakta konspirasi. Yang saya nak sebut ni semua fakta. Kenapa fakta? Sebab kita berpegang pada al-haq. Al-haq mesti fakta. Tak boleh teori-teori sahaja. Teori boleh tapi tak boleh teori sahaja. Baik. Kemudian plan iblis ni dia ada 2 jentera antara bangsa dia. Ini pun Allah sebut dalam Quran juga, Al-Maidah ayat 82. Iaitu yang pertama sekali Al-Yahud, Zionis. Ini ulama tafsir sekarang Zionis. Al-Yahud. Yang kedua musyrik, orang yang mensyirikkan Allah. Salah satunya komunis, salah satunya. Banyak lagi. Siapa lagi yang mensyirikkan Allah? Agama yang banyak Tuhan tu. Siapa ingat? Hindu kan. Buddha ada Tuhan. Buddha dia tak ada Tuhan, dia sembah, bukan sembah, dia nilai. Dia nilai kan. Ada lagi agama banyak Tuhan, ada lagi banyak kan. Antara itulah Hindu, komunis. Baik, jadi maknanya ini dia. Ini 2 ni Allah sebut spesifik. Jadi kita kena jaga-jagalah dengan ni. Kalau kita berkawan baik dengan Zionis ni, maknanya ada something wrong iman kita. Kalau kita percaya dengan Zionis, lebih dari percaya dengan beriman, kan? Lebih percaya pada Bill Gates daripada percaya kepada doktor-doktor kita kat sini yang beriman. Masalah dengan iman kita. Ni saya cakap terang-terang lah, kan?
Sebab Allah sebut di sini. Dan ayat yang lain Allah gambarkan siapa yang mengambil mereka sebagai aulia, sebagai pemimpin. Apa-apa dirujuk kat dia sebagai pemimpin. Aulia, sebagai orang yang memimpin. Allah tidak akan bagi hidayah, Allah tak akan tolong. Jadi nak sebut kat sini, ini dua jenis manusia yang kita kena berhati-hati. Baik, yang pertama, Zionis tadi ada dua, Kristian dan Yahudi. Zionis Kristian pun ada, Zionis Yahudi pun ada. Sebab tu walan tardha ankal yahud walan nasara. Kan, sebut dua. Jadi Zionis yang jenis Yahudi pun ada, daripada kan. Yang jenis Kristian contohnya evangelis. Malaysia ni banyak evangelis. Ini kalau sebut ni dia kata perkauman. Dia sebut perkauman. Tak apalah. Baik, jadi sebut kat sini Kristian Zionis dan Yahudi Zionis. Apa sifat-sifat dia banyak. Antaranya dia sebut kat sini, dia sokong pembentukan Israel. Itu antara yang paling besar. Jadi sebenarnya yang memberi dana untuk pembinaan Israel bukan Amerika. Walaupun dia bagi banyak, yang bagi dana sebenarnya ialah Christian evangelist. Mana dia data dan fakta. Dia lebih banyak bagi daripada Amerika bagi. Sebab apa? Sebab pada akidah dia, bila ditolong Israel bangun, maka akan cepat Armageddon. Armageddon apa? Perang Malhamah Kubra lah kita ya, program besar. Dan bila siapnya Armageddon naik tu, maka Nabi Isa turun. Itu akidah dia. Evangelis. Jadi bila akidah Nabi Isa turun, dia akan bunuh orang Islam. Itu dia punya tu. Pandai tak tahulah. Tapi nak tahu itulah dia punya faham. Jadi ada dua. Kemudian berkata Henry Kissinger. Siapa Henry Kissinger ni? Dia merupakan bekas sekretari state kepada Amerika dan dia merupakan orang yang senior dalam kepimpinan Illuminati dan Freemason. Tinggilah, dia tinggi Dia apa? Peperangan adalah satu cara nak membina order dunia baru. Nak bina order dunia baru, nak bina satu kepimpinan yang mana orang yang pegang tu orang sikit je, tapi yang lain jadi hamba, hanya dengan menggunakan peperangan. Out of ashes we shall build a new society, a new world order. Ini perkataan dia. Jadi dah sebut sini kan, dia Yahudi daripada Rusia, tapi duduk di Amerika. Rusia tapi duduk di Amerika. Baik. Ini adalah plan yang telah kita jumpa. Peta ini ditulis diterbit pada 1941. Kita tengok 1941 dah ada pembahagian region di seluruh dunia. Kita termasuk dalam region apa? South Asia Pacific. Kemudian yang kuning tu termasuklah Saudi Arabia, termasuklah daripada Iraq, yang Sungai Furat dan Sungai Nil sempadan tu. Itu adalah Israel Raya. Itulah dikatakan sebagai kepimpinan dunia akan berpusat di yang kuning. Kemudian yang lain-lain ikutlah jadi iaitu Amerika dan sebagainya. Jadi peta ni telah ditemui pada tahun 1941. 41 tu masa tengah perang apa? Perang dunia kedua. Baik. Ini pula adalah peta yang kita nak gambarkan Jadi dunia dibagi kepada 3 region. Region pertama Amerika, sebelah kanan sekali. Sebelah kiri lah jauh. Amerika Selatan, Amerika Syarikat, Amerika Selatan. Ini dah habislah, dah habis dah. Ini paling barat sekali. Kemudian yang Afrika, Eropah atas dia, kemudian tengah-tengah tu yang blinking tu adalah Palestin. Itu dia dah kontrol. Bila Palestin tu dah kontrol, kemudian yang akhir sekali yang sebelah timur, the most timur ialah kita lah. Dan dia dah kontrol lah region tu. Yang bulatan tu dah kontrol lah region sebenarnya. Kita yang paling center kan. Kita yang paling tengah. Sebab tu Malaysia ni aman-damai je, macam Switzerland tak ada perang, tak ada apa. Rupanya dia dah kontrol lah, banyak dah kontrol. InsyaAllah mudah-mudahan kita jadi macam Musa yang tinggal di istana Fir'aun. Fir'aun nak bunuh Musa, tapi dia pula yang bela Fir'aun. Bila bela Musa Jadi ini kita lihat Tapi sebab tu dia mula dari barat, tengah dan timur. Timur. Betul Rasulullah SAW kata apa? Kebangkitan akan daripada timur. Yang paling timur kali bukan kita yang paling timur sekali. Itu dia takut. Sebab tu kita akan tengok dia akan rancang untuk kacau kawasan-kawasan yang ni. Baik, ini adalah satu yang telah bocor. Sebahagian kita mungkin pernah nampak surat ini. Surat ditulis oleh Albert Pike, General Albert Pike. Dia adalah ketua Illuminati di US. Dan ditulis kepada Giuseppe Mazzini, ketua Illuminati di Eropah.
Dia ni yang mengasaskan mafia Majini. Apa dia tulis? Ini pada tahun 1871 surat ni. Ini didedahkan oleh General William Guy Clark. Siapa dia ni? Dia ni adalah bekas general kepada Kanada. Jadi dia heran kenapa berlaku perang dunia sedangkan orang tak nak perang. Tapi kenapa berperang? Juta mati. Dia casat-casat, dia jumpa surat ni. Bila dia jumpa tu, dia dedahkan. Akhirnya surat ini telah dibawa di one of the museum dekat Eropah. Nak sure kata rasanya mungkin sama ada Jerman atau Perancis ataupun UK antara dua lah. Dia letak dalam dunia archive. Jadi dia orang dah dedahkan lah. Rasa gambar pun kebanyakan dah pernah jumpa. Apa dia kata? The First World War, dia kata, must be brought about in order to permit the Illuminati to overthrow the power of Tsars. Jadi yang pertama sekali dia kata, perang dunia pertama ialah untuk nak jatuhkan Tsars. Maknanya gaji-gaji. Gaji-gaji in Russia. And making the country a fortress of atheism. Maknanya kemudian tukar Rusia tu, USSR tu, kepada komunis. Jadi tak ada Tuhan, musyrikin. Dia nak bina musyrikin lah, cara ringkas. Jadi kita tengok order dunia pertama berlaku, Perhimpunan Yahudi Sedunia 1897 di Basel, Switzerland. Kita lihat mereka telah membentuk gerakan Zionis antarabangsa pada tahun 1897, membentuk The League of Nations. Kemudian akibat daripada perang dunia pertama tu, apa yang besar, yang pertama sekali Soviet Union tak ada raja dah. Soviet Union tak ada raja, Tsar semua mati bunuh. Kejatuhan Tsar dibunuh pada tahun 1917. Jadi apa yang disebut tadi tu dia buat. Yang kedua, Turki pun, Ottoman Empire pun jatuh juga. Sebab apa? Sebab dia tak mau. Sebab dia nak ada raja, dia nak jadi raja. Semua raja kena buang. Jadi raja-raja kat Malaysia pun kena sedar juga. Sebab tu di Thailand contohnya, antara gerakan demonstrasi sekarang nak buang raja. Memang dia tak nak raja. Dia seorang raja. Jadi kalau dia raja pun duduk bawah dia lah. Macam itu. Jadi gaji-gaji semua ni semua gaji kuat je. Dia Russia ni kuat. Kemudian ada juga Khilafah Osmaniyah yang paling kuat lah dari sudut Islamnya kan. Baik, jadi Republik Turki 1923 macam mana lahir? Apabila dia telah memecah belahkan Ottoman Empire ataupun Khalifah Osmaniyah 1922. Ni Lausanne, perjanjian Lausanne dipanggil. Kemudian pemecatan khilafah pada tahun 1924. Jadi perang dunia pertama hasilnya dia. Kemudian yang lebih penting lagi selain daripada itu ialah mereka menguasai dua tempat yang digambarkan Nabi SAW akan berhimpun umat untuk bangkit. Dua tempat ni, Mekah, Madinah. Dia mesti nak kuasa situ. Sebab tu dia hantar Lawrence di Arabia ni, T.E. Lawrence ni, kalau kita tengok cerita-cerita dia hero, orang putih dia hero. Tapi dia lah ejen Zionis, daripada British. Dia telah berkawan dengan keluarga Saud pada masa itu. Dia telah menawarkan senjata pada mereka untuk memberontak lawan khalifah. Dia yang plan ni kan. Kemudian akhirnya mereka telah bila perang dunia ni Ottoman Empire kalah, maka keluarga Saud diberikan sebagai imbuhan untuk pegang Saudi ataupun Semenanjung Arab dulu. Panggil Semenanjung Arab. Sekarang dia panggil Saudi. Kenapa Saudi? Sebab sempena keluarga nama dia lah Saud kan. Satu-satunya negara dalam dunia yang berdasarkan nama keluarga. Nama keluarga. Ada tak nama negeri Hisham tak ada. Negeri Syam adalah, Hisham tak ada kan. Kemudian dia tak ada. Yang ada ni je kan. Baik, jadi ni order dunia pertama. Baik, kita akan tengok. Kemudian World War II, cara ringkasnya, Second World War fomented antara apa? Taking advantage of the differences between the fascist dengan the political opposition. Maknanya kita lihat perang dunia kedua lawan antara fascist. Fascist ni jenis-jenis yang macam Hitler kan. So kita tengok Hitler lawan dengan Yahudi. Tapi dia lawan Yahudi bukan sebab dia nak hancurkan Yahudi, tapi sebab dia nak to institute a sovereign state of Israel in Palestine. Jadi hasil perang dunia kedua nak bina negara Yahudi. Jadi kita tengok apa berlaku perang dunia kedua. Maka pada perang dunia kedua kita lihat pertempuran antara fasis Jerman dengan Zionis British dan tentera bersekutu. Maka timbullah beberapa perkara. Yang pertama, selepas tu pada tahun 1944 bila dah kalahkan negara Islam dah kontrol masa tu, khalifah dah kena pecat, semua tak ada dah. Orang Islam bergerak di Pulau Jawa. Tahukah kita bahawa Sultan Melaka tu sebenarnya governor kepada Turki kan. Sultan di Champa pun governor pada Turki.
pasukan Merong Mahawangsa kita dengar kan. Semua sejarah habis. Semua sejarah habis. Kemudian orang kata para Meswara masuk Islam di Singapura 12 kan, tahun 12,200 lebih kan. Islam dah sampai kat kawasan Nusantara ni kan. Rasulullah masih hidup lagi. Kan? Rasulullah masih hidup lagi. Lama. Para Meswara tu dah Islam dah. Tapi dia ubah jadi macam Hindu pula. Jadi Hindu pula yang gambar kat kita. Sebab tu tengok orang Melayu satu-satunya bangsa yang majoriti agama dia semua tu Islam. Apa kita letak Melayu tu Islam. Sebab antaranya ialah sebab tu. Ada banyaklah sejarah-sejarah, insya-Allah satu hari kita boleh tengoklah. Tapi nak sebut kat sini banyak benda-benda yang digambarkan oleh Eropah ataupun oleh orang sana lah. Jadi daripada Perang Dunia Kedua terbentuknya Bretton Woods. Apa Bretton Woods ni? Sistem keuangan dunia. Di mana dia tukar daripada gold kepada Amerika dolar. Jadi dulu guna gold, sekarang guna Amerika dolar. Ingat tak surah Kahfi? Apabila pemuda-pemuda tu terjaga, tersedar, kemudian rasa lapar. Bila rasa lapar, kan, kau pergilah bawa duit ni pergi beli makanan dekat pasar. Maka dia pun bawa lah duit dia, dinar dan dirham. Bawa ke pasar, nak beli dinar dan dirham. Tak boleh, kami tak terima dah duit dinar dan dirham. Lebih kalau bahasa kita kan. Allah nak tunjuk kita, satu hari dinar dirham takkan dia terima dah. Kita nak beli barang dengan emas tak boleh dah. Kena tukar pada dolar dulu, tukar kepada ringgit dulu baru boleh beli. Jadi dalam surah Kahfi Allah ada gambarkan dan bayangkan peristiwa-peristiwa di akhir zaman datang berlaku. Jadi sebab tu kita nak tengok sini. Nombor satu dia buat Bretton Woods, dia buat dipastikan dia kontrol kewangan. Kemudian selepas tu dia buat United Nations 1945, kemudian buat NATO, ni military, kemudian European Economic Community EEC, dan kemudian akhirnya tertubuhnya Israel pada tahun 1948. 1945 habis Perang Dunia Kedua, 1948 tertubuhlah Israel. Jadi samalah dengan macam mana yang disebut dalam surah 1871 tadi. Ya. Jadi adakah ini perancangan ke kebetulan ni? Perancangan. Kalau orang cakap ni kebetulan, tahulah. Kecuali kata ini ditulis lepas tu. Tak, ini ditulis masa zaman General Guy Carl. Baik. Kemudian nak sebut kat sini apa kata ni pengurusi pertama gerakan Zionis antarabangsa, sesungguhnya menumbangkan daulah Turki Osmania atau memecahkannya merupakan satu-satunya jalan untuk mendirikan negara Yahudi. Sebab tu dia buat perang dunia pertama supaya habis, hantas habis. Sesungguhnya kita mampu membantu sultan dengan harta. Kita boleh bagi sultan duit emas yang banyak, apabila dia mampu melepaskan seberang tanah yang tidak berarti Palestin. Tapi sultan tak nak bagi. Sultan tak nak bagi. Ini sultan yang ada prinsip lah. Baik, ini adalah dalam diary Hazel pada tahun 1896. Maknanya dia dah jumpa dah sultan nak beli Palestin tu, tanah tu dah jumpa. Tapi sultan tak nak beli. Jadi kena kalahkan lah kita. Baik, jadi ini yang dibuat. Bagaimana yang berlaku, kita lihat ni sekarang ni. Dia ni semua ni akan jadi Israel Raya ni. Sekarang tengah ni, baru-baru ni, beberapa minggu lepas, Netanyahu dah jumpa dah dengan Muhammad Salman nak bincang untuk melaksanaan. Dia ada satu bandar dia panggil NEOM, N-E-O-M. NEOM ni adalah bandar yang paling moden di dunia, yang akan menjadi satu bandar termaju, ada robot semua sekali, dan bandar tu sebenarnya adalah Israel Raya. Jadi Israel Raya bukan dibuat oleh Israel, Israel dibuat oleh orang Islam sendiri. Dia akan panjang sampailah ke dalam satu Arab, satu seneng Arab semua. Sekarang ni tengah dalam pembinaan lagi, tapi disekat oleh King Salman Suhul. Jadi dia orang nak tunggu King Salman mati. Jadi itu yang dia katalah. Baik, kita tengok. Ni bendera Israel ada dua line, itu Sungai Furat, satu Sungai Nil. Itu antara kat mana dia punya kedudukan dia, raya kan. Kalau dia nak tanya boleh tanya, jangan tinggal aja. Kalau seorang cakap sejam seorang-seorang tak boleh berbual macam pasal isu vaksin tu macam mana? Vaksin nanti dulu. Vaksin nanti dulu. Tapi vaksin ni hot topic lah. Itu offline kot itu. Offline. Baik, third world war. Ini third world war ni zaman kita ni. Ini cakap betul ni. Yang COVID itu dia kata Allah. Itu soalan memang ramai orang tanya.
Termasuklah soal nak lari. Bila nak lari masuk hutan. Kata soal popular kan ni. Popular. Bila nak lari masuk hutan. Kenapa disebut Saya nak jawab susah tau. Susah nak jawab. Nak cakap Kenapa boleh lari hutan tak boleh tu? lari kan. Susah. Tapi kita kena. Kenapa hutan tu? Ha? Kenapa hutan tu? Oh ada hadis, ada hadis. Ada hadis. Ada hadis tentang di pergunungan. Ada hadis. Nanti bila sampai waktu kita sebut. Tapi tak bolehlah secara ni strategi lah, strategi lah. Kita cakap-cakap lagi kita pula kena. Okay, the third world war ni zaman kita ni. Ni penting. Zaman kita ni. Okay, the third world war must be fomented by taking advantage of the differences and caused by the agenda. Caused by the agenda. Sebenarnya Yahudi, orang Islam ni dengan orang lain tak ada masalah. Kita dengan orang lain, tak kira agama apa, tak ada masalah daripada dulu. Di Madinah kan, Rasulullah SAW walaupun di kita ada Yahudi, ada Nasara, ada orang Rom lah, orang macam-macam campur-campur lah kan, orang bangsa-bangsa lain. Tapi tak pernah Islam ni mulakan pergaduhan, tak pernah ada masalah. Jadi orang Islam ni memang terkenal baik kan, baik. Kita pun tahulah. Jadi ada macam ni, sebab tu dia sebut and differences caused by the agenda of the Illuminati. Maknanya dia akan menyebabkan ada pergaduhan, ada perselisihan orang Islam dengan orang-orang lain. Kita akan tengok ni perancangan dia macam mana. Saya kata kita dedah bagi ni. Baik, between the political of Zionists dan the leaders of Islamic world. Dia tak sebut Islamic country ni. Dia sebut the leaders of Islamic world. Maknanya di antara politik Zionis. Zionis dia sebut politik. Islam dia sebut leaders. Kenapa tak sebut politik Zionis, politik Islam? Kan barulah komparatif kan. Tapi dia sebut kan, dia sebut politik Zionis. Tapi Islam disebut leaders sebab dia tak maksudkan negara. Dia tak maksudkan pada kita kata sebab negara Islam dah tak ada. Osmaniyah dah kena cantas. Khalifah dah tak ada. Yang ada political leaders. Islamic leaders atau Muslim leaders. Yang itu yang ada. Yang ada pendakwah lah, pemimpin lah, ulama lah, yang ada leaders. Sebab itu disebut the leaders of Islamic world. Jadi kalau kita ingat mungkin leader semua kerajaan Malaysia lah, bukan. Ini kita kena faham. Jadi sebab itulah kita perselisihan di antara kepimpinan Muslim dengan political ni kerajaan Zionis. Zionis ni bukannya Israel, tapi Zionis the whole world punya Zionis. Baik. Jadi kemudian the war must be conducted in such a way. Tengok ni dengar. Ni pegang kita ni, zaman kita ni. The war must be conducted in such a way that Islam and the Muslim Arabic world, the political Zionism, the state of Israel, itu sebenarnya dalam kurungan tu dia tambah lah kan, mutually destroy each other. Maknanya bukanlah dia nak suruh gaduh tu supaya orang Yahudi menang ke atas Islam, tak, supaya orang Yahudi pun habis, Israel pun habis kan, orang Islam pun habis. Tapi siapa yang nak menang? Sebab tu sekarang ni di Israel teruk. Pengangguran 3 juta. Pengangguran di Israel 3 juta. Rakyat dia 8 juta lebih. Berapa persen? Berapa persen? 3 juta. 8 juta lebih. Katalah 10 juta lah kata. 3 juta dengan 10 juta kan? Katalah 10 juta. Kita 30%. Banyak. Lebih teruk dari kita. Jadi sekarang ni, sebelum ni lah, sekarang dah sikit, 20,000 orang duduk depan rumah Netanyahu tiap-tiap hari demonstrasi. Kami tak ada kerja, kami tak ada makanan. Orang Israel. Nampak? Jadi sebenarnya peperangan yang berlaku di Palestin antara Israel dengan orang Palestin tu, rakyat Israel pun tak mau. Dia tak nak perang. Dia nak lebih baik hidup aman-damai, apa nak perang. Dia nak duduk lah, dia nak gampang lah, tapi tak nak perang. Kan? Belilah elok-elok. Contohnya kan, dia tak nak perang, tapi ada orang yang mengatur. Siapa dia? Agenda dia sebab agenda. Ini bukan kita tulis, dia tulis. Dia tulis. Dan yang berlaku sekarang ni pun kita nampak macam itulah. The war must be conducted in such a way both Arabic atau Islam dengan Yahudi mutually sama-sama membinasakan antara sama lain. Meanwhile the other nation, negara-negara lain once more divided on the issues and will be content to fight to the point of complete physical, moral, spiritual, economical exhaustion. Habis semua. Negara lain pun akan sama. Tak pasal-pasal mereka yang tak kena mengenai Israel jadi sekutu besar Israel kan.
sokong ni rakyat dia bersusah sebagainya. Jadi dia sebut sini, siapa yang rancang ni? Takkan Israel rancang kebinasaan diri sendiri? Maknanya ada sesuatu. Jadi dia sebut Baik, kemudian then everywhere the citizen obliged to defend themselves, the world minority, okay. Saya gelap the world minority of revolutionaries. Kenapa sebut minority ni? Minority ni apa maksud dalam bahasa kita? Kecil saja. Ya, maksudnya apa dalam bahasa kita? Minority golongan yang sikit. Kita translate secara ni. Maknanya minority ni golongan kecil ni, contohnya orang muda-muda dia panggil minority. Kalau bahasa mereka kan, minority panggil orang muda, minority. Orang yang golongan-golongan lah. Jadi yang dimaksudkannya orang muda, supaya the world minorities akan buat revolution. Orang muda akan bangkit lawan dengan pakcik-pakcik. Kenapa pakcik nak berang? Kenapa pakcik nak lawan ni? Kami ni nak hidup, nak main game tak boleh. Contoh revolution. Kemudian dia kata will exterminate, akan menghapuskan those destroyer of civilization. Jadi revolution ni ni poin penting pada saya bangun. Sekarang ni kalau kita tengok siapa yang jadi penggerak yang jadi menjatuhkan negara-negara, pemuda. Arab Spring mula dengan pemuda. Kejatuhan Osmania pun mula dengan pemuda. Osmania kalau kita tengok gerakan Arab Spring ni sama macam mana, taktik dia sama macam mana nak jatuhkan Osmania. Sama, dia guna pemuda juga yang belajar di Eropah. Gerakan pemuda yang belajar di Eropah tu bawa balik, hasut kawan-kawan semua, kita kena lawan Khalifah ni kolot, Khalifah ni. Akhirnya mereka beli tanah ramai-ramai, pakat beli tanah di Turki, kemudian meletak orang Yahudi askar kat situ. Ada sejarah ni. Maknanya digunakan orang muda, minoriti ni masih orang muda, untuk buat revolution. Dan sekarang di Thailand pun sama juga. Tapi alhamdulillah kat Malaysia ni orang muda dengan ceramah. Alhamdulillah, ini satu kejayaan. Tahniahlah mak ayah. Those destroyer, dia akan habiskan civilization, multitude, and de-illusion. Dia punya perkataan, semua sebiji-sebiji perkataan dia yang digunakan sekarang. De-illusion, Christianity banyak agama lah. Sebab dia Kristian, kita Islam. Host, theistic spirit will from the moment apa, okay. Kemudian maknanya dia akan binasa satu lain ni. Ini penting. We shall unleash the nihilist. Perang dunia ketiga ni, salah satu dia punya senjata ialah nihilist and the atheist. Nihilist ni apa? Ada tahu nihilist? Nihilist ni manusia yang tak ada akhirat, tak ada dunia. Dunia pun tak ada, akhirat pun tak ada. Atheist tak? Atheist lain. Atheist ni betul, atheist juga. Atheist tu tak ada Tuhan. Nihilist ni maknanya, pinjam handphone je, tengah rekod lah? Tak. Kita tak apa-apa. Okey. Ada kamera tu. Okey. Nihilist ni, kita hidup dalam handphone, kita main game, kita buat apa semua, akhirnya kita fokus kat sini, akhirat pun kita tak kisah, dunia sekarang tak makan pun tak apa. Tu nihilist. Dia tak ada value, dia tak ada nilai. Gamer salah satu, tapi salah satu bukan. Dia fokus pada hidup di alam maya. Alam bukan alam nyata. Maknanya dia bukan macam kita ni, kita fikir nak makan juga tak, nak minum ke apa tak, nak kencing ke apa tak. Dia tak kencing tak fikir. Jadi sampai tu fikir terkencing. Contoh di Taiwan sampai mati. Dia main game ni 3 hari 3 malam, makan tak apa semua, akhirnya dia kena macam heart attack ke apa, jatuh mati. Ini nihilist. Ekstrim dia macam tu. Jadi dia nak unleash orang yang nihilist ni. Sebab orang muda lah, sebab tu nak sebut ini. Kita tengah kena perang ni, kita tengah kena serang. Siapa yang dah addict dengan game, dia dah kena bom atom lah dekat dia. Addiction dengan game tu bom atom. Jadi semua tu bom-bom dia. Jadi nihilist, orang ni sebab apa nak keluarkan nihilist dengan atheist ni? Inilah dua jenis manusia yang paling senang untuk ikut kata Dajjal bila keluar nanti. Sebab dia percaya pada magic, dia percaya pada benda-benda yang power ranger lah. Power benda ni kan. Nihilist. Nihilist ni dia tak ada beza. Balik ni tengok dalam kamus, aku maksud nihilist. Penting, jangan kita jadi nihilist. Kemudian lepas tu atheist, dan kemudian supaya apa? We shall provoke a formidable social catalysm. Satu bencana sosial. Bencana sosial. Apa contoh dia ni?
Ni bencana sosial. Tengok atas apa tu? World Warcraft. Apa tu? Game Game perang apa? Game perang. Saya tak tahu, saya ambil je. Saya tak pernah main. Ini tu kan. World of Warcraft dia guna the word cataclysm. The same word yang digunakan dalam surat tu. The same word. Kan? Takkan dia cikgu surat tu pula, dia bukan baca pun sekali. Tapi benda tu ada arahan mana-mana yang benda tu sama. Parti siswi seksi lah, 5 remaja ni semua ni dadah pula. Ini semua yang akan membentuk orang yang tak kisah hidup dunia pun tak kisah, akhirat pun tak kisah. Nihilist person rejecting all religious and moral principle. Dia tolak semua agama, dia tolak semua prinsipal in the belief that life is meaningless. Hidup ni tak ada apa, yang penting aku menggill. Yang penting aku dadah aku. Kan? Kemudian a true nihilist would believe in nothing, have no loyalties and no purpose other than perhaps an impulse to destroy. Nak habiskan dia, nak berselawat, nak bunuh dia. There is no God, no heaven or no hell, so screw it. Ini kata-kata dia lah. There can be no right or no wrong. Ini nihilist. Inilah orang bentuk inilah yang dia nak banyakkan sekarang. Kenapa? Supaya orang macam inilah yang mudah kena sihir, mudah untuk dia kontrol, mudah dia hamba dia lah. Baik. Ini nihilist. Jadi sebab tu dia dipanggil social catalysm. Ini the same word digunakan dalam contoh. Saya tertarik yang atas ni sebab ada word tu. Macam mana boleh ada word tu? Sedangkan word tu adalah word yang digunakan oleh 1871 dulu. Baik. Siapa orang yang paling terkenal sekali bersangkut dengan ni? Inilah orang ni. They are 35 most influential people of the past 25 years. Those who changed our world, transformed technology, mapped the human body and affected the way we relate to one another. Inilah dia. Top number 1, the most influential person in the world for the past 30 years. Ini dia orang rate sendiri. Dan sekarang dah kita kenal lah sejak vaksin keluar. Rupanya vaksin ni bukan vaksin, virus. Virus keluar. Vaksin ni lah ni tukang ubat ni. Vaksin. Kita tahu virus ada antivirus. Jadi itu dalam komputer dulu boleh antivirus semua kan. Sekarang ni virus hidup pun ada antivirus juga, vaksin nama dia. Inilah orang. Kita akan cerita benda nanti insya-Allah. Baik. Ini adalah antara kita kata apa yang dibuat. Kita tengok apa kunci-kunci dia sebut tadi? Peperangan. Kunci dia lah nak kuasai, nak ada order baru kena berperang. Tengok apa dia plan. 1967 kenapa keluar yang ni dulu ni salah ni, tapi tak apa. Okey, 1914 kita yang ni dia tersilap masuk 1914 World War I bermula. Sebenarnya cerita tentang World War I ni sebelum tu lagi kan. Baik. 1916 ada satu perjanjian yang pecahkan Ottoman Empire, tetapi itu nak berkuasa. Kemudian 1917 deklarasi Balfour ni tentang Palestin, bahawa tanah Palestin ni adalah tanah air, homeland kepada orang Yahudi. 1918 habis perang. Tengok habis perang ada pandemik Spanish flu. 1918. Kita mula bila? 2019. 1919 pandemik Spanish flu. Sama masa dekat masa 100 tahun. Coincident ke? Coincident ke? Wallahualam kan. Baik, 1920, 1920 League of Nations, macam kita kata apa ni? Kita kata United Nations lah pada masa tu. Ni One World Government yang pertama, League of Nations. Ni kita cara ringkas. Kemudian lepas tu kita tengok 1921 dia bentuk satu dia sebut Council of Foreign Relations, CFR, ditubuhkan dari think tank. Jadi kalau dalam hadis Nabi kan, Dajjal dekat dahinya ada kafara. Kan, kafara. Maka setengah-setengah yang mengkaji kata CFR ni maknanya kafara. Translate kepada bahasa Arab kafara, CFR. Jadi ni yang menjadi think tank, ni yang menjadi yang menubuhkan United Nations, sebenarnya dia think tank. Ditubuhkan pada tahun 1922. 1922 perjanjian Lausanne, perjanjian untuk nak pecah belahkan Ottoman Empire. Kemudian 1924 khalifah dipecat. Kemudian 1930. Setelah khalifah dipecat,
setelah berlaku perjanjian Ottoman Empire dipecah-pecah, maka mereka buat satu blueprint totalitarian. Target dia abad 21, 100 tahun. So saya buat 1930, 2030. Jadi 1930 ni macam mana kita dapat fakta ni daripada Dr. Lawrence. Siapa nama doktor tu? Daripada dia lah, dia dedahkan. Dia dikeluarkan pada 1969, tapi dia kata 30 tahun, 20-30 tahun sebelum ni, kita anggarkan dalam 1930. Jadi 1930 ni dia kumpul, dia detailkan apa yang berlaku, dia detailkan. Sebab tu saya sebut tadi 1939 Perang Dunia Kedua. Dia nak kuatkan dia lagi, dia bagi perang. Nak kuat lagi, bagi perang. Kemudian bila 1939 CFR berbincang-bincang 1943 untuk tubuhkan United Nations, nak gantikan League of Nations. 1944 kan dia buat sistem penubuhan Bretton Woods, ni sistem kewangan. Kemudian 1945 penubuhan United Nations. Tengok penubuhan United Nations lebih awal daripada habis Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua perang tak habis lagi, United Nations dah ada. Pelik, patutnya United Nations tu ada selepas perang. Tengok siapa yang menang. Kan, tapi dah tahu dah siapa menang. Jadi 1945 barulah kita kata United Nations ditubuhkan, kemudian barulah World War II habis. Kemudian 1947 resolusi United Nations 181. Apa resolusi 181? Mengizinkan Yahudi memiliki tanah di Palestin. Dia akan masukkan secara resmi 1948 Israel terbentuk. Jadi dia bersurat tadi kata kita buat peperangan antara fasis Jerman dengan Yahudi tadi, apa supaya untuk menyubuhkan satu negara kedaulatan Israel. Dia sebut Israel kan. Kita tengok ni, tengok ni. Tengok ni. Between political Zionists dengan Islami. Minta maaf, ini yang ketiga. Yang kedua tadi. Dari belakang sangat. Okey, ni perang dunia pertama, kedua yang saya sebut tadi. Okey, perang dunia ketiga. Ini perang dunia ketiga. Tengok perang dunia ketiga ni. Perang dunia ketiga ni lah, kalau kita tengok Nabi gambarkan Al-Malhamah Al-Kubra, peperangan, sebut kenapa Malhamah Kubra? Kan disebut dalam hadis Nabi. Kerana itu bukan satu perang, peperangan yang banyak. Peperangan yang banyak, Al-Kubra banyak. Jadi peperangan itu bermula lepas tahun bermula daripada 1979. Ini pre Malhamah Kubra. So kita tengok WW3 ataupun World War 3 ke arah totalitarian, Mulkan Jibriyah. Dia nak completekan dia punya tu. Hakikat peperangan Al-Haq di antara dan batil, antara Islam dengan politik. Sebenarnya dia buat perang. Kita tengok 1979, 1990. Itu perang apa tu? Perang antara Afghanistan dengan Soviet. Kan mungkin sebagian kita tak lahir lagi. Lahir tak? Tak lahir lagi kan? Tak apa. Jadi 1979, 1989, 10 years mereka mensasarkan tempat-tempat kebangkitan. Kenapa nak perang Afghanistan? Kerana dalam hadis Nabi ada beberapa tempat yang akan bangkit di akhir zaman. Antaranya Mekah dan Madinah. Dia dah ambil dah. Saudi dah ambil kan. Kemudian Khurasan ni Afghanistan. Kemudian Syria sekarang. Kita tengok Yaman sekarang. Ini semua ada tempat-tempat dalam hadis yang akan bangkit. Jadi semua tempat yang akan bangkit, semua dibantai. Semua dibantai. Jadi contohnya macam kita tengok di tahun 1971 dia ambil Khurasan. Khurasan ni sebab timur Madinah. Nabi kata akan ada kebangkitan di timur Madinah. Jadi antara timur yang dekat ialah Afghanistan. Kita tengok mereka mahu menawan Khurasan melalui USSR, Soviet Union. Maka peperangan berlaku antara satu kuasa besar dunia dengan orang-orang kampung di Afghanistan. Berlaku perang antara orang kampung. Sebenarnya apa sangat dia? Orang kampung dengan Rusia. Malangnya peperangan itu telah menyatukan tribe ni apa? Kabilah Muslim dan berjaya mengalahkannya. Tapi Allah itu menang pula orang kampung tadi. Tahun 1979 memperlihatkan kuasa Allah kata mukmin. Kalau adik tak tahu, cuba baca cerita tentang sejarah Afghanistan. Macam-macam kita kata karamah berlaku. Orang Malaysia pun ramai pergi ke sana. Sebab kerajaan Malaysia kan bersama dengan sekutu dengan Amerika. Jadi Amerika kan tak suka USSR. Jadi dia pun hantar tentera kita ada pergi. Sebahagian lah. Hanya siapa yang nak volunteer lah. Kemudian bila juga orang awam pergi balik tak boleh.
balik kena tangkap kan. Mereka mahu menawan kekuasaan. Okay, malangnya peperangan telah menyatukan Terap. Jadi malangnya dia ingat boleh tawan dengan senang. Rupa-rupanya kalah. Maka tengok apa dia kata. Ni tokoh dia. And the year 1979 was a turning point in international terrorism. Padahal orang kampung nak pertahankan negara dia daripada Rusia masuk, menang, dia pula jadi teroris. Nah, dia pula jadi pengganas. Jadi dia kata apabila orang Islam menang, dia baru nak buka mata. Orang kampung boleh menang ni kan? Orang kampung kalahkan Rusia. Rusia ni Amerika lah lawan dia. Tiba-tiba kalah. Jadi dia kata it's a turning point international terrorism. Masa tu dia kata kita kena sebut orang Islam ni teroris. Kena sebut dia teroris. Sebab kenapa? Kerana kalau tidak, dia susah nak dihapuskan. Throughout the Arab world and the West, the Iranian Islamic Revolution contohnya, masa itu ada revolusi Iran ataupun Syiah telah menimbulkan satu ketakutan pada mereka. Jadi inilah yang banyak di sinilah semua bantu termasuklah dari Malaysia. So Malaysia pun ada samalah. Jadi mereka takut dengan orang Islam sebenarnya. Takut. Rusia lawan kampung kalah Rusia. Baik. Yang Khorasan tu mereka cuba nak tahu Khorasan tu kerana percayai di situ tempat kebangkitan Islam. Ataupun mungkin mereka baca hadis kita yang Dajjal ni akan keluar daripada Khorasan. Sebab tu mereka nak tak pegang tempat tu untuk mereka nak sambut Dajjal ni. Yang Dajjal tu Isfahan. Isfahan. Bukan Khorasan. Isfahan. Iran. Isfahan ni Iran. Baik. Jadi lepas tu 1979, 1991 ini tadi sama. Dia ulang. Okey, selepas tu bila dia kata orang Islam menang ni, orang Islam ni punya kuat. Orang kampung boleh katakan Rusia. Rusia ni dia punya tentera udara, kereta tank kan. Orang Islam apa yang ada senapan patah kan. Baik. Maka 1991 mula daripada 1991 sehingga 2001. Penting kan 2001 ni, penting. Globalization of terror. Maka dia mula kempen, kata kita kena lahirkan satu pandangan bahawa dunia ni sedang diancam oleh pengganas. Globalization terror. Maka sebelum mereka mulakan peperangan ke atas kepimpinan Muslim, kita kata kepimpinan Muslim yang sebut tadi kan, kita kata the leaders of Islamic world kan, mereka merancang labelkan orang Islam jahat. Kita kena label supaya satu dunia sama kita. Nampak dia punya perancangan dia. Maka fasa untuk melaksanakan program false flag. Apa false flag ni? Bahasa kita ni, false flag ni. Covert apa dia panggil ni? Projek palsu. False flag ni maknanya katalah ada kebakaran kat sini kan. Tapi sebenarnya bohong sekali kebakaran. Dia cakap dia kebakaran. Kalau tentera dipanggil operation, secret operation, covert operation. Jadi mereka buat banyak program-program yang false flag ni, iaitu aktiviti keganasan yang kelihatan seperti perbuatan orang Islam untuk menghalalkan serangan balas ke atas kumpulan pengganas tersebut. Contohnya 9/11. Contohnya 9/11. Dia kata orang Islam buat. Orang Islam yang bawa kapal terbang tu, Pak Arab tu ada pun tak ada pun kita tahu. Kemudian Pak Arab tu belajar pun, dia kata masa bila dia belajar. Dia kata di konak daripada Osama bin Laden di Langgur di Afghanistan. Langgur ada konaknya Afghanistan. Jadi banyaklah benda yang kita tahu dah terdedah kan. Kan 2002 hingga 2012 contohnya Oktober serangan bom di Hotel Bali, semua dia dah mula dah. Jadi nampak orang Islam ni jahat. Kenapa? Sebab dia nak lawan orang Islam ni, tak boleh nak lawan berdepan. Rusia dia kalah. Kalau dia lawan pun dia kalah juga kan. Sebab tu dia tak berani lawan depan. Selalunya mereka pun tak berani. Bom jauh je. Dia bom jauh sama je Israel. Baik contoh termasuklah MH370. Ni boleh cerita dekat ni. Itu false flag dia. Tak apa nanti kita cerita lah. Baik. Jadi apa yang mereka buat kita tengok. Maka tahun 2001 ini penting. Maka bermulalah satu secara rasmi apabila World Trade Center diletupkan oleh kapal terbang yang langgar. Kapal terbang langgar World Trade Center tu kita pun tahu dah lahir dah tu. Dah lahir kan. Umur berapa? 19 dah solat kan. Jadi
bila berlaku 911 attack, keganasan agama. Jadi sebelum ni dengar orang Islam dikata bakar kuil, orang Islam bakar kan gereja, orang Islam betul. Sekarang ni orang Islam dah bakar tempat bisnes, tempat perniagaan. Jadi dia nak tunjukkan Islam ni ganas, jahat. Jadi 911 attack, ganas agama yang melangkaui rumah ibadat, akibatnya perang ke atas keagamaan, keganasan, perang ke atas keganasan, teroris lah. 911 tadi, maka dia pun diisytiharkan war on religious terrorism. Jadi di sini lah bermulanya pada 16 September dia ada the Bush administration secara open telah bercakap bahawa sekarang ni kita kena lawan dengan pengganas antarabangsa. Siapa pengganas antarabangsa tu? Kita pun tak tahu. Tapi maknanya ialah lepas daripada tu dia tak cakap siapa pengganas dia. Dia pergi ke mana? Dia pergi Iraq dengan Afghanistan. Iraq dan Afghanistan. Maknanya itulah pengganas. Iraq ni Islam, Afghanistan pun Islam juga. Jadi bermulalah kita kata episod mereka menuduh orang Islam ni pengganas. Sekarang ni perkataan pengganas pun dah keluar juga dekat Malaysia ni kan. Baik, siapa ni? General Richard Roboy ni ketua lah ketua jadi kita nampak dia bicara kemudian World War on Terrorism. Sekarang ni jadilah sekutu kepada Yahudi itu akan berperang dengan kaum Islam yang dikatakan sebagai teroris. Boleh nampak ada itu. Baik, di Malaysia je Malaysia. Tengok di Malaysia. Ini Malaysia. Malaysia aman mana? Ada perang-perang ni? Tak ada. Bagaimana dengan Malaysia? Tadi laporan daripada CIA, Congressional Research Service, Terrorism in Southeast Asia. Jadi dia cerita pasal keganasan di Southeast Asia. Kita ambil Malaysia je. Kita orang Malaysia kan. In general, Singapore, Malaysia and Philippines were quick to crack down on militant group and share intelligence with the United States. Maknanya maklumat apa yang ada kat sini share dah semua ke sana. Sampai ke sana. Kan kita buat ni pun dah sampai dekat White House. Bukan White House apa ni? Pentagon. Tingkat 7 bawah tanah. Kan? Ada orang cakap lah kan. Lepas tu ada apa? Ada live. Silap-silap kita dah live lah. Ada masuk semua. So apa dia share intelligence with US dan Australia. Malaysia, unlike many of its neighbour in Southeast Asia. Tak seperti negara-negara lain, Malaysia has no indigenous separatist group. Malaysia ni tak ada orang yang nak keluar daripada Malaysia, tak ada nak gaduh-gaduh, tak ada, semua baik-baik mereka. Or insurgent that are generally viewed as engaging a terrorist activity, ataupun orang yang nak lawan kerajaan, tak ada. Malaysia tak ada. Al-Maunah tu pun sebenarnya ada konspirasi juga kalau kita bentuk konspirasi kan. The purported terrorist group that do remain in Malaysia are generally external in nature. Oh, yang datang ni orang luar, bukan Malaysia. Jadi kalau kita bukan orang luar kan, insyaAllah tak ada teroris. Dia cakap kan, comparatively small and relatively okay. Following the event of September 11, lepas daripada peristiwa World Trade Center tu, Malaysia was briefly considered as hotspot. Hotspot ni apa? Kawasan panas. Kawasan terpuan kan, kawasan panas, kawasan terpuan. Jadi orang Arab semua datang sini kan. Business lawyer kita pun bertambah-tambah kan. Untuk nak buat. Nak lepaskan. Bukan nak lepaskan. nak daftar ni. Ramai orang datang. Nampak tak? Jadi Malaysia tak lepas. Jangan ingat Malaysia lah. Kita bukan Al-Qaeda, kita bukan apa nama satu lagi? ISIS. Kita bukan duduk Afghanistan, kita duduk Malaysia aman-aman. Tak, dia sebut ni ada hotspot di sini for global terrorism. Hanya report dia. Tak pasal-pasal kita yang duduk elok-elok belakang berpisah sama Kota Janai pun terkena juga. Nampak? Dia nak kena semua orang. Semua orang nak kena. Semua orang nak kena. Jadi maknanya Malaysia ni dalam ni laporan CIA ni, Ni research dia kan. Jadi kita apa? Malaysia ni pun hotspot. Jadi tak boleh lepas Malaysia. Tak boleh lepas Malaysia ni. Jadi sebenarnya sebab tu dia kata the whole world. Semua satu dunia dia akan bantai ni. Baik. Ini tengok strategi komprehensif strategi. InsyaAllah tak lama dah. Tak habis dah. Apakah strategi yang mereka gunakan? Ini bagaimana kata Iblis tadi, aku datang dari kiri, kanan, depan, belakang. Ini kita tengok. Ini sebab tu kita tengok Yang pertama sekali the new world order. Strategi nak kuasai politik dan kepimpinan dunia. New world order. Kalau adik nak jadi Perdana Menteri, ada cita-cita jadi Perdana Menteri. Tak ada. Anak boleh Perdana Menteri. Ini
Kan? Kalau dia bapa mak ayah anak tak mau jadi politiknya. Kalau kita jadi Perdana Menteri pun kan, kalau kita tak ada line ni memang tak dapat jadi lah. Tak ada line tak dapat jadi. Tak ada kabel dia lah. Kabel dia lah, bukan kabel luar, kabel dalam. Sebab tu Perdana Menteri kita pun semua ada sejarah. Semua ada sejarah. Yang terbaru Mahidin lah. Mungkin sejarah dia tak keluar lagi, dia belum sejarah lagi kan. Dia masih dari yang presiden dia tak ada sejarah, tapi semua ada sejarah. The New World Order and a name of politics stability and peace. Kemudian The New World Army dikuasai bermula dengan NATO tadi. Kemudian sekarang ni setiap negara yang duduk di bawah Indonesia mesti hantar, wajib hantar kan, saya tak ingat berapa, 40,000 ke 50,000 tentera kalau diperlukan United Nations. Katalah United Nations nak serang Iran. Dia kata Iran buat jahat. Kata nak serang Iran, maka Malaysia kena hantar berapa puluh ribu kan, semua orang tu nak kepung Iran. Jadi ini antara the New World Army in the name of peace. Kemudian and children and humanity in the name of compassion, justice and equality. Contoh kan, anak-anak kecil kan. Ni dah ada dalam charter apa, piagam UN ada dah sekarang. Anak-anak kecil mempunyai hak untuk pilih agama sendiri. Jadi anak-anak tidak boleh dididik oleh mak ayah jadi Islam, tak boleh. Jadi Hindu ke jadi tak boleh. Agama anak-anak adalah agama negara. Sehinggalah dia berumur 18 tahun atau 21 tahun, barulah dia boleh pilih nak masuk agama ni. Ini dah ada dalam Carta United Nations. Cuma dia orang tak boleh implement sebab tak banyak negara setuju. Tapi nak sebut ni dah ada dah. Kan? Children and humanity in the name of compassion, justice and equality. Mana justice? Kan? Mentang-mentang mak ayah you ni orang Islam, anak-anak paksa jadi Islam. Mana boleh? Itu pada pandangan dia. Jadi hak mendidik anak-anak yang sepatutnya diberi kepada mak ayah tu dicabut. Ini contoh. Ini memang dah ada dah. Boleh cek dalam piagam dia. New World Money System in the name of economic development. Ini strategi dia akan sentuh tentang ekonomi, keuangan. Sekarang ni US dollar lagi. Lepas ni apa? Dia panggil? Siapa tahu? Digital currency kan. Lepas ni digital currency. Pandai dia nak gambar. Okey, lepas tu kan Global Green Regime, SDG and health. Ini apa dia? Kan, nak jaga environment, nak jaga supaya dunia ni tak ada orang kebuluran kan, tak cukup makan, supaya makan tak cukup, makan cukup, minyak cukup, semua cukup. Jadi ini atas nama green. Green apa? Environment. Environment. Jadi kalau Malaysia tak jaga environment ni, contohlah dia tuduh Malaysia bakar hutan Pahang, bakar semua, dia boleh invade Malaysia. Dengan askar dia. United Religion, One World Religion. Ni ada sentuh yang jadi kontroversi ni kan. Dia kata kita kena apa? Kena satukan semua agama. Semua agama sama in the name of love, peace and justice. Dan akhir sekali ialah world regionalism and totalitarian. Dunianya akan dipecahkan kepada region. Tengok dalam peta tadi. Kemudian dia akan kontrol secara total. Ini strategi komprehensif perancangan jahat mereka yang akan berlaku bila sampai kepada totalitarian ni. Itulah raja dia keluar. Jadi kita dah banyak dah lalu ni, cuma yang ini belum lagi secara sepenuhnya. Ini adalah strategi mereka. Nampak tak? Dia rancang komplit, tersusun. Kita ni perancangan kita apa? Apa perancangan kita? Agak-agak setahun dari sekarang kita kat mana? Kita plan. Jadi tak jadi tak tahu kan? Plan. Kita plan tak setahun dari sekarang ni? Tahun depan? Plan tak? Masih sekolah lagi saya belajar lagi. Agak tahun depan boleh pergi sekolah? Ke duduk rumah lagi? Belajar di rumah kan? Tak tahu kan? Kita tak tahu macam mana nak jadi. Kita tak boleh plan. Dia dah plan dah. Dia kata apa? Bulan Januari, Februari ni pandemik 2. Maknanya lagi tak boleh pergi sekolah. Ini dia cakap lah Bill Gates cakap lah. Dia ni sebut sini, dia plan. Kita tak plan, kita ikut je plan dia. Dia kata pandemik 2 tak boleh keluar, kita pun duduklah rumah belajar. Tak belajar pun kat rumah kan. Kesian kat Makin mana anak-anak kita makin malas nak belajar. Betul.
Saya pun kalau dah lama tak ikhlas nak mengajar aku malas kan. Bukan belajar nak mengajar malas walaupun dapat gaji kan. Baik, jadi dia plan complete, ni komprehensif. Sebenarnya setiap satu ni dia ada keterangan dia, tapi kita tak ada masa nak buat dah. Jadi saya cuma bagi secara komprehensif. Sebenarnya mereka merancang nak kontrol semua sekali. Daripada aspek kepimpinan dan kestabilan politik, aspek ketenteraan, aspek anak-anak pun dia nak kacau, immunity pun nak kacau, aspek duit, kewangan, aspek alam sekitar, environment, kesihatan, virus tak virus, aspek religion pun dia nak kacau, dia nak sentuh, dan akhir sekali aspek keseluruhan. Jadi ini yang dikatakan apabila Dajjal keluar, dia berkuasa ke atas seluruh. Ini maksudnya. Ini maksudnya. Bukan dia datang gegasi datang kan, tak nak ikut makan kan, tak ada. Inilah dia. Dia akan keluar sebagai raja, dan bila dia keluar sebagai raja, ini semua kontrol. Yang ini saya rasa tak dapat kat mana-mana. Tak ada kat mana-mana. Ada sebenarnya, tapi bagi kita tak expose. Baik. Jadi kita sedang berperang. We are at war between consciousness and nature. Sama ada secara sedar ataupun secara normal, kita tengah perang. Al-haq dan batil, nature-nya memang tak boleh sekali. Malam siang tak boleh sekali. Kalau kita beriman, mesti ada kekufuran. Mesti ada. Jadi kita kena rasa sebenarnya kita kena jaga iman kita, jaga Islam kita, jaga ibadah kita, jaga kita punya kehidupan, supaya semua tu tidak dicemari, tidak ditembak oleh bom-bom kita kata kan, yang ada pada hari ini yang menyesatkan kita kan. Kemudian between the desire for a permanent and the facts of flux, it is ourselves against ourselves. Ini kata-kata orang lah kan. Kita sudah pernah baik. Ini kata-kata dia. Tengok apa yang dia kata pula. Ini lagi sedih. Sekali lagi keluar orang tua ni. Orang tua ni berpengaruh sangat. If you cannot hear the drum of war, you must be deaf. Kalau kamu tak dengar gendang perang telah pun dibunyikan, kamu ni pekak lah dia kata. Ini dia sebut pada orang mereka. Kita ambil pengajaran lah. The coming of war will be so severe. Ini disebut kalau tak silap 2011. Disebut pada tahun 2011. Sekarang dah 2020. Maknanya 2011 dia kata gendang dah bunyi, tak dengar tu pekak. 2020 ni kan. Bukan pekak ni, tuli dan buta kan. Baik, tanda akhir zaman. Ini saya nak simpulkan sini pada pagi ni. Kan. Huru-hara dan kejahilan akan memuncak. Kacau. Akidah kacau, ibadah kacau, akhlak kacau, persatuan kita, ukhuwah kita kacau. Kan? Semua akan huru-hara dan kejahilannya memuncak. Allah firman surah Al-Imran ayat 13. Kita baca makna. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu. Segolongan yang berperang pada jalan Allah dan segolongan yang kafir dengan mata kepala melihat seakan-akan orang muslim itu dua kali jumlah mereka. Sebenarnya mereka takut dengan wajah. Ini bukan saya sebut ni, Allah sebut. Dia takut kan? Dia nampak orang Islam ni kuat, dua kali ganda ni. Walaupun dia sebenarnya dia banyak, dia ada teknologi semua, tapi dia tengok ni Allah nampakkan pada mereka orang mukmin ni, dia ada dia punya aura, dia punya kekuatan. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Tapi maknanya apa? Jangan, tak payah kita fikir nak lari, Allah akan kuatkan kita. Tak payah fikir nak lari. Kita bukan lari, kita pertahankan diri. Kata bila lari, bila saya boleh lari? Masukkan. Kataan dia kan? Bila saya boleh lari, ada punya mesej kan? Saya kata nanti saya beritahu lah, insyaAllah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang mempunyai mata hati. Ulil absar. Bukan mata hati. Absar, pandangan. Maknanya di akhir zaman ni hati kita kena bersih sampai boleh melihat sesuatu yang orang biasa tak boleh buat. Kalau saya baca ni pada pencara sejarah, wah ni satu maklumat yang bagus, boleh buat tesis. Tapi orang beriman dia tak nampak tesis tu. Dia nampak macam mana kedudukan dia, macam mana kita nak persiapkan diri kita hati, melihat hati. Sebab dia datang kat kita, kita tak perasan.
Ini ayat Allah menggambarkan tentang akan ada pertembungan antara dua kumpulan. Kita di mana? Ya, sebab itulah kita nak kena sama-sama menyedari akan hakikat pertembungan ini. Dan kemudian kita nak kena kuatkan akidah kita, nak kena kuatkan kefahaman kita tentang Islam, ibadah kita, supaya kita selamat. Allah selamatkan kita bila kita hidup dengan iman dan amal. Bila kita Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Okey, ada lagi. Alhamdulillah. Zionis rancang raja mereka akan siap pada ketika yang amat hampir. Zionis rancang raja mereka. Kenapa dia nak keluar cepat? Kenapa nak keluar cepat? Sebab orang Islam dah mula sedar. Orang muda-muda pun dah pergi ceramah je. Orang muda-muda pun dah sedaran, tak ada kesedaran. Sebab vaksin dia ni apa hal ni kan? Orang muda lagi cepat sebenarnya. Kita yang betul-betul baru nak pick up. Vaksin ni kan baru nak pick up. Orang muda dah laju dah. Kan? Kita rasa kita dah laju dah orang tua-tua ni kan. Dia lagi laju. Tapi dia juga laju, nak jatuh pun dia juga. Baik, Zionis rancang raja mereka akan istihar pada ketika yang amat hampir. Saya bagi satu contoh. Saya sebut tadi tahun 2021 tu, dia orang rancang 21 nak bina Haikal Sulaiman. Dia orang rancang. Kita dah 2020 ni, 21 tahun depan nak bina Haikal Sulaiman. Maknanya bila bina Haikal Sulaiman, raja dia akan keluar lah. Bila Allah Alam tak tahu. Tapi dah cepat sangat, dah dekat sana. Masya-Allah, kita akan tunjuk dia punya tanda-tanda dia. Thank you. Okey, kita buka pada soalan. Yang ni sambung kita minggu depan lah. Macam mana Dajjal nak keluar. Tak akan nama tu. Satu nak buat ke? Dah. Dia dah siap dah semua. Dah, dia punya contohnya tembok dia, tiang dia, semua dah ada dah. Cuma bila kita kata, okey, buat sekarang. Pop. Satu hari siap. Dia macam pasang macam IBS style. Pop sekejap. Dah siap, semua batu siap number lah. Ni batu nombor 1, ni batu nombor 10, 100, 1000 ni batu. Dia dah siap. Nak pasang. Dan memang dia orang nak secepat mungkin. Sebab pada dia dah cukup menderita sekarang. Dia dah menderita sekarang ni. Sebab apa menderita? Sebab kan, ekonomi dia teruk, pemimpin dia korup. Pemimpin Israel ni sekarang ni, tak ada seorang yang tak korup. Dengan Netanyahu, isteri dia semua korup. Semua dalam pendakwaan skandal sekarang. Dia dipaksa letak jawatan. Wife dia pasal ni isu catering. Catering. Catering kerajaan semua dia ambil. Dia ambil kerja. Kita ingat kat sini dia sahaja kan. Rupanya sana lagi tu. Betul. Teruk. Kalau kita tengok kes tu. Sampai bayangkan 20,000 orang duduk keliling rumah Netanyahu. Paksa dia turun. Tiap-tiap hari ada 20,000 orang. Sekarang ni mungkin dah kurang lah. Sebab 3 juta rakyat dia tak ada kerja. Jadi nak buat apa duduk rumah dia depan rumah presiden dia, Perdana Menteri dia. Okey, jadi Yang masuk Dajjal tu keluar kat Khurasan tu dengan temple tu apa? Maksud dia tu beza dia. Jadi kalau kita tengok peta kan. Peta kan Rasul sebut salam ada pulau kan. Kalau kita tengok daripada Madinah, direct akan ada satu pulau, lebih kurang kan. Katalah pulau tu Dajjal duduk. Naik atas Isfahan, Iran. Khurasan dulu termasuk dalam Afghanistan, termasuk Iraq sikit, Iran sikit, termasuk. Khurasan ni besar. Dululah. Sekarang ni dah jadi dah tak ada dah nama Khurasan, dah tak ada dah. Jadi Isfahan. Dengan 70 Yahudi Isfahan. 70,000 Yahudi Isfahan. Saya Ustaz mengikut kajian yang saya dengan sahabat-sahabat saya buat kan. Ya. Kami berpandangan yang sebenarnya Dajjal dah keluar. Itu pandangan ya. Dan pandangan ni pun sebenarnya banyak ulama salaf pun dah berpegang itulah. Antaranya sahabat pun berpegang Dajjal sebenarnya dah cuma dia belum zahirkan diri dia yang sebenar. Sebab memang ada di dalam hadis Nabi sebut sebelum Dajjal yang sebenar keluar akan ada 30 Dajjal kecil. Jadi ada satu dalam Sahih Muslim
di mana sahabat Jabir bin Abdullah bersumpah dia dengan satu sahabat lain. Dia kata, aku bersumpah dengan Allah yang Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Ya. Kemudian sahabat tu tanya balik kat Jabir, betul ke kau kata macam ni? Confirm ke? Kemudian Jabir jawab balik, dia kata, aku pernah lihat Sayyidina Umar bersumpah dengan perkara yang sama dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Jadi daripada sumpah yang dibuat oleh Jabir dan dibuat oleh Sayyidina Umar itu sendiri, kami berpegang yang memang Dajjal ni dah keluar daripada pulau yang diriwayatkan di Tamim-Dari itulah. Jadi dari peristiwa yang mengatakan Dajjal akan disambut oleh 70,000 orang Yahudi pun telah pun berlaku. Sebab selepas zaman sahabat, masih lagi di zaman sahabat, tapi selepas Khulafaur Rasyidin ini ada satu peristiwa sahabat cumanya sahabat itu tidak diriwayatkan siapa dia sahabat ni. Sahabat ni pergi merantau ke satu tempat. Kemudian bila dia sampai di Isfahan, dia nampak ada satu pesta di Isfahan. Pesta tu semua orang Yahudi di situ. Kemudian sahabat ni pergi dan tanya dekat situ, apa yang kamu sedang buat ni kan? Pesta apa yang kamu sedang buat? Kemudian dijawab, kami sedang menyambut raja kami. Kemudian sahabat pun bertanya, siapa raja tersebut? Kami sedang menyambut Ibnu Sayyad. Padahal masa tu, kalau ikut rekod sejarah, Ibnu Sayyad dah hilang daripada kalangan sahabat ni. Tiba-tiba dijumpa disambut dalam keadaan itu. Jadi kami mengikut kajian yang kami tengoklah daripada based on hadis semua ni, kami berpandangan yang Dajjal ni sebenarnya dah keluar. Dan peristiwa yang kata Dajjal disambut tu pun telah berlaku. Dan melihat pada situasi semasa, penduduk Yahudi di Isfahan semakin hari semakin kurang. Dan mengikut rekod yang kami dapat, sekarang tinggal 1,000 lebih ya Yahudi yang ada di Isfahan. Cumanya sebagai Dajjal yang sebagaimana Nabi sebut dalam hadis, seorang yang matanya buta sebelah, yang rambut kerinting, berbadan pendek, semua itu belum zahir lagi. Sebab dia akan ada satu peristiwa yang akan berlaku yang akan menyebabkan dia zahirkan diri dia. Kemudian dalam Sahih Muslim juga disebut di mana pernah satu peristiwa Ibnu Umar dia bergaduh dengan Ibnu Sayyad sehingga Ibnu Sayyad membesarkan badannya. Mengikut riwayat dikatakan membesarkan badannya sehingga penuh satu jalan. Kemudian bila berlaku sahabat ni tarik Ibnu Umar, dan Ibnu Umar lari jumpa dengan Hafsah, isteri Nabi. Kemudian Hafsah marah kepada Ibnu Umar ni. Kenapa kau kacau dia? Bukankah Rasulullah telah berpesan dia akan keluar kerana kemarahannya? Jadi disebabkan sebenarnya ada lagi hadis-hadis yang menunjukkan bahawa Dajjal itu telah keluar. Cumanya ada sedikit pembahasan lah perbincangan saya dengan ustaz, dengan guru saya ni, dengan sahabat saya ni. Sebab Nabi sebut Dajjal ni dia tak ada anak, dia tak kahwin, dia tak ada anak. Kemudian Ibnu Sayyad dia ada anak dan dia masuk Islam. Kemudian dia berada di Mekah dan Madinah. Sedangkan Dajjal tak boleh masuk Mekah dan Madinah. Jadi daripada situ kami tengok balik, sebab ada hadis yang Nabi beritahu juga yang di akhir zaman nanti Dajjal akan berada di Bukit Uhud. Masa dia berdiri di Bukit Uhud itulah akan berlaku kegaran yang akan keluarkan semua orang munafik, tinggal orang beriman saja di dalam Madinah dan Mekah tu kan. Jadi bila tengok balik Bukit Uhud tu sendiri nak yang berada dalam kawasan Mekah kan Ustaz? Di luar. Tak, dia begini. Tentang Dajjal ada tak ada ni adalah beberapa pandangan kan. Tapi saya sendiri merasakan Dajjal memang dah ada. Malahan kita dah kenal dia.
biasa gitu kan. Ya. Nah, tapi jangan tanya lah. Sama saya pun. Kita pun dah nampak sebab ada satu figure ni yang berkemungkinan adalah kalau nak bincang mungkin boleh off record ni. Jadi Mungkin kita boleh bincang. Jadi semuanya kita nak sebut sini. Sebab tanda-tanda besar semua dah berlaku. Contohnya macam air di Tasik Galeri Tiberia bersurut. Sekarang ni 2018 dia dah tak turun dah. Dia dah tak naik dah. Dia dah sampai ke Paras Hitam 2018. Sebenarnya tak boleh naik dah. Maksudnya dia akan habis. Kemudian Korma di Baisan pun dah tak ada kan. Kemudian mata air Zogar pun dah tak ada, dah kering. Ini semua tanda besar. Ada sahaya kan. Jadi bila ni dia keluar lah, dia keluar. Kemudian lepas tu Masjid Nabi dah jadi Istana Putih. Kan sekarang kan putih kan. Jadi tanda-tanda besar ni dah berlaku. Jadi kemungkinan untuk dia keluar tu dah ada lah. Jadi cumanya kita nak kata siapa dan sebagainya, kita boleh mana. Tapi siapa dan sebagainya pun kita boleh agak lah kan. Sebab Dajjal ni bukan orang yang alien, dia akan koting semua orang. Oh Dajjal lah kan. Dia mesti orang yang kita kenal. Mesti orang yang pemimpin, dia raja, dia mesti orang yang kata Rasul kerenting rambut dia kan. Lepas tu kata Rasul setengah hadis dia kata kulitnya putih kan, matanya biru hijau. Bukan hijau bukan orang Malaysia lah, tak ada hijau kan. Jadi mungkin kita insya-Allah bukan Dajjal lah kan. Jadi benda macam itu, benda dia ada. Jadi nak sebut sini sebenarnya itu sebahagian daripada apa yang dikaji dan dari sudut insya-Allah nanti bila kita bincang tajuk ni nanti kita akan tunjukkan dia punya ni kan. Tapi dah ada dan dekat, cuma tunggu isytihad. Masa bila dah tunggu isytihad, dia tunggu isytihad masa Haikal Sulaiman tu naik, dia lah raja. Dia lah raja. Jadi bila Yahudi rancang 2021, Yahudi rancang. Tapi mungkin delay ke, mungkin cepat lagi ke, kita tak tahu kan. Tapi dia rancang 2021 tahun depan. Kalau betul Allah izin jadilah tahun depan macam mana yang dirancang, maknanya kita dah bersiap sedia lah. Kita nak hadapan dengan fitnah yang besar. Tapi dia tak akan keluar. Ni confirm Dia tak akan keluar sehingga fitnah pun memuncak. Maknanya kelaparan, balak, bencana alam meningkat kan. Tiba-tiba ada banjir teruk, tiba-tiba kemarau teruk, gempa bumi teruk kan. Kemudian mungkin kita akan masalah ekonomi teruk. Yang dia sebut pasal Great Reset ni kan. Itu ekonomi teruk tu tanda-tanda dia nak keluar tu. Kemudian peperangan, mungkin akan berlaku nuclear war, mungkin. Syekh Imran Hussein sebut akan berlaku nuclear war, disebut kan dia punya kuliah dia kan. Jadi kita kata bila memuncak ni maka kita akan berdepan dengan dia. Ini yang kena persiapkan diri kita. Dan tak ramai yang faham benda ni. Kemudian dia akan keluar bila imam-imam tak baca khutbah dah pasal dia. Bila ceramah dia tak cerita pasal Dajjal lah. Sekarang ni masih lagi baca pasal khutbah, masih lagi cerita Dajjal lah. Dah kurang. Tapi ada lagi sekali-sekali ada kot. Sampai lepas ni, mungkin lepas daripada tahun ni kot katnya kan. Khutbah tentang Dajjal ni tak dibenarkan. Dia kata ini adalah orang konspirasi. Tak boleh, cerita pasal Dajjal tak boleh. Jadi mungkin dalam konteks khutbah tak boleh baca kan Dajjal. Jadi imam tak boleh baca dah. Sensitif. Kan? Sebab apa? Dajjal tu raja. Dajjal tu pemimpin politik. Dajjal tu yang bantu humanitarian, kemanusiaan. Dajjal tolong orang. Jangan cerita pasal Dajjal. Kan? Kita kena baik sangka lah. Jadi mungkin masa tu lah. Masa tu tak boleh. Kita nak, kalau nak ceramah ini FB pun siap-siap kena block kan. Jadi kita kata sini, masa tu kan tak boleh. Siapa cakap pasal Dajjal, cakap pasal raja ni Dajjal lah. Dia Dajjal. Dia lah kena. Masa tu orang akan duduk dulu. Kata Rasulullah SAW, duduk lebih elok, lebih baik daripada berdiri. Berdiri lebih baik daripada berjalan kan. Jadi punya Rasul gambarkan salam, gambarkan kita kena low profile. Masa tu nak kena low profile. Tapi masih bila ni sementara boleh, sebab tu saya buat tiap hari ni. Hampir tiap hari buat kan. Habis dah tak nak ceramah tempat lain, sini yang boleh. Tempat lain kan dah lockdown kan. Jadi nak sebut kan, sebenarnya sementara boleh ni kita buat. Tak tahu ni. Saya sebut pada tahun 2014, kena macam mana saya dapat nombor 2021. Ini bukan ramalan. Jadi ada
ada ustaz-ustaz kata ni ulama apa ni, ustaz cucuk logi. Cucuk logi ni maknanya apa? Dia tengok hadis, dia tengok apa, dia cocokkan. Dia samakan. Cocok ni sama, orang Indonesia kan. Cucuk logi. Ni bukan cucuk logi. Ni ada kawan-kawan Indonesia tengok. Ni bukan cucuk logi. Ni saya sebut apa yang dia sebut. Perancangan dia. Apa perancangan dia? Pada tahun 2014, Pop Perancis yang sekarang ni, pergi ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Kemudian dia berjumpa dengan Netanyahu, dia berjumpa dengan orang tu. Kemudian dalam ucapan dia kata apa? Kami bersetuju untuk menyokong pembinaan The Third Temple dalam masa 7 tahun. Disebut dalam masa 7 tahun. Dia bodoh ke dia pandai tak tahu kan. Dia reveal kan, dia keluar kan. Dalam masa 7 tahun, 2014, tempoh 7 tahun berapa? 2021. Dia sebut dalam ucapan tu. Dan dia sedang berjumpa dengan wakil Sanhedrin Council. Sanhedrin Council ni Yahudi punya lah. Kemudian dia berjumpakan dengan orang-orang tu lah. Jadi kita telah bersetuju, maknanya Kristian telah bersetuju bersama untuk membina Haikal Sulaiman, The Third Temple. Dia panggil Haikal Sulaiman, Third Temple in 7 years. Itu saya dapat 2021. Ini bukan ramalan, dia cakap, kita ambil dia cakap. Katalah Allah izin jadi 2021 tahun depan. Maka kita tak banyak masa, dah Disember dah ni. Betul? Dah Disember kan? Bukan Januari. Tak banyak masa. Kalau Allah izin berlaku. Kalau Allah tak izin, maknanya Allah SWT nak suruh dia delay lah. Dia bukan dia kuasa. Tapi dia plan macam tu. Jadi sebab itulah kita ni nak kena tengok balik kan? Yang penting Dajjal ni apa? Akidah. Dia misi utama Dajjal sesat akidah. Itu misi utama dia. Dia baik suruh kita ni rosak akidah kita, rosak ibadah kita. Itu misi utama dia. Makan dia boleh bagi kita makan. Nak makan dia bagi makan, tapi akidah. Itu yang lebih penting. Sebab tu sebenarnya bila kita bincang tentang akhir zaman ni, yang paling penting bukan dia punya teori, yang paling penting bukan data. Saya present data ni, semua data kan, saya present kan. Peristiwa yang dah berlaku. Kalau tak tu boleh tengok dalam yang boleh buat kajian sendiri lah. Benda yang sama. Tapi yang penting apa solution. Apa nak kena buat? Secara ringkasnya, yang pertama kita kena dekat dengan Allah. Sebab hanya Allah sahaja yang boleh tolong kita. Hanya Allah sahaja yang boleh selamatkan kita, bukan yang lain. Jadi Allah SWT datangkan Dajjal yang ada sihir dan ghaib, benda-benda ghaib dia sihir, dia boleh bunuh orang, boleh hidupkan orang lah, boleh macam-macam kan. Buktikan bahawa dia datang tu Allah ada. Sebab Rasulullah sebut dah salam daripada 1400 tahun dah. Dan semua kisah dia tu kita dah tahu. Sampai saya sebut ini, kita boleh tahu belagak siapa Dajjal. Tadi saya sebut lah, tapi tak boleh sebut lah depan FB. Kalau orang Penang ke mana-mana kena datang lah. Tunggu ke TVB lah. Tapi kita tahu dia pun tak guna. Yalah. Kalau kita tahu katakanlah Dajjal si A, apa kita buat? Boleh bunuh dia? Tak boleh. Cuma kita boleh, kalau kita nampak kita boleh lari lah. Itu boleh lah kan. Tapi tak guna pun. Dari sudut kita kata tu. Tapi kan, bagi orang yang nak buat perancangan ada manfaat. Sebab tu Nabi SAW bila Ibn Sayyad tu, dia memang tengok betul. Dan Sayyidina Umar pun kata, aku yakin itulah Dajjal. Tapi Nabi tak kata. Nabi kata apa? Kan? Kalau dia Dajjal, kalau kau nak, kau pasti tak boleh bunuh dia. Kan? Hanya Isa je boleh bunuh dia. Kita tak boleh bunuh dia. Sebab tu ada kawan-kawan cerik dia. Dia kata, boleh tak kita hantar assassinator pembunuh dia. Kita cuba bunuh dia. Kalau dia tak mati, pom-pom dia je. Kan? Adalah kawan cakap macam tu kan. Sebab dah tahu siapa. Jadi macam ni, yang penting bagi kita, apa yang kita belajar sini, kita nampak mereka merancang dan mereka memang nak mengalahkan kita. Maka kita ada musuh. Musuh kita ialah Al-Yahud, Zionis tadi. Yang musuh kita ialah musyrik dan juga iblis sebenarnya, syaitan. So kita kena kuatkan diri. Dia balik ni, saya nak minta tuan-tuan yang pertama sekali, jagalah solat. Solat jaga. Solat kita jaga. Jaga bukan masa waktu sembahyang, itu bukan masa jaga. Jaga namanya kita solat dengan kekuatan, dengan khusyuk. Kita kena khusyuk solat. Macam mana nak khusyuk? Kalau ada masa kita tengok saya ada bincang-bincang dan kuliah duha. Kuliah duha saya sikit tentang khusyuk solat. Cuba tengoklah kok boleh manfaat. Ataupun mana-mana pun tak apa.
Tapi khusyuk solat, jaga solat. Kemudian kedua, kan, dosa. Kita kalah dengan dia sebab dosa kita. Kita akan kalah dengan Dajjal sebab dosa kita. Dosa kita yang menghalang daripada cahaya Allah, yang menghalang daripada hidayah Allah, yang menghalang daripada barakah, rahmat Allah. Dosa. So kita tengok dosa kita. Kalau kita tahu dosa, minta ampun ke Allah. Jangan segan-segan, jangan ego-ego, minta ampun. Minta ampun, astagfirullah, taubat. Katakanlah besok buat pula tak apa, minta ampun lagi. Kita tak boleh nak buang lagi, tapi kita minta ampun. Bila tahu tu dosa, kita minta ampun. Bila besok dosa, katalah terbuat lagi sekali, minta ampun lagi. Tak apa, Allah ni maha pengampun. Bukan maknanya kita nak buat dosa ampun, tak. Tapi kita nak tinggalkan, tapi tak boleh. Mungkin sebab kita lalai ke, sebab kita lemah ke, sebab kita tak kuat, kan. Tak apa, bila buat dosa, minta ampun. Sebab tu sekarang ni, apa ni, adik-adik sekarang, perhati, tengok sungguh-sungguh. Ni saya minta tolong perhati. Ada orang, ada ilmu Islam, ulama, dia gelar alim, tapi jauh daripada Allah. Ni kat depan kita banyak. Jangan minta saya sebut nama. Banyak, kita perhati. Ada orang banyak dosa, tengok-tengok dia bertaubat. Dia lebih baik daripada orang yang hidup ilmu ni. Sebab hati dia nak kepada Allah. Orang yang ada ilmu, dia tak nak Allah. Dia rasa dia dah okey dah, aku dah alim dah, aku ni dah jadi ustaz, aku dah jadi ulama, alim. Kan? Sekarang ni banyak macam itu. Saya perhatikan. Sebab tu saya sedih. Akhir-akhir ni terutamanya saya sedih. Bila kita dedahkan tentang one world religion ni, ramai orang-orang yang religious, orang yang agama ni, tembak saya. Ramai. Saya kata, saya tak ada tembak siapa-siapa. Saya tak ada kutuk siapa-siapa. Tak ada sebut apa-apa. Saya cuma kata, mereka nak jadikan kita ni pluralisme, liberalisme. Janganlah kita terasa macam kita ikut dia pula. Tapi seolah kita terasa kita ikut dia. Dia marah saya. Banyak. Dia kata, Nur Azman, apa istilah? Fitnah. Nur Azman fitnah kan. Ada keluar kan? Siapa yang jumpa lah. Siapa tak jumpa tak apa kan? Tak cari ya. Kami yang ni pun kenal sama. Tak boleh ya. Semalam ada perjumpaan, ada seorang ustaz ni, Ustaz Tahfiz. Ustaz Tahfiz. Dia kata, saya hantar pada kawan-kawan saya, Ustaz Tahfiz ni. Saya kena teruk dia. Kata macam mana kata? Dia kata sebenarnya kadang-kadang ilmu kita tu jadi dinding kita dengan Allah. Kalau kita tertipu dengan ilmu. Macamlah kita cantik, kita rasa kita cantik, kita ingat kita paling cantik di dunia kan. Rupanya kita tak cantik pun. Jadi kecantikan menipu kita. Ilmu menipu kita, amal menipu kita. Kenapa? Sebab kita terputus dengan Allah. Bila kita nak cari dunia, sebab tu Allah bagi amaran Muhammad Rasulullah SAW, orang alim jangan bersama dengan penguasa. Kamu bersama penguasa, kamu mendekati penguasa, maka kamu akan jauh daripada Allah. Ini saya bagi amaran bagi saya sendiri lah. Nabi Ibrahim oposisi pembangkang. Nabi Musa oposisi pembangkang. Siapa lagi Nabi mana? Nabi Isa oposisi pembangkang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oposisi pembangkang. Ada ke nabi yang jadi bersama dengan kerajaan? Tak ada. Ulama mesti menjadi oposisi. Ini nasihat kepada parti PAS. Bila kita bersama kerajaan, maka kita kena hati-hati lebih sikit. Sebab apa? Sebab bila kita sama, kita dah terikut. Tak boleh nak cakap. Nak cakap tak boleh. Dulu percakapan kita tajam, percakapan kita pedas, percakapan kita disanjung oleh orang beriman. Takbir Allah Akbar. Ada sekarang. Minta maaf kan. Ini peringatan untuk kita bersama. Saya ramai kawan PAS. Jadi kadang-kadang bila kita bersama, kita kena hati-hati sikit. Ini untuk orang yang berilmu. Saya bagi amaran pada diri saya sendiri. Pertuan-tuan kepada anak sekalian. Jadi sebab tu, di akhir zaman, siapakah orang yang Allah tolong? Orang yang hati dia nak cari Allah. Orang yang hati nak bersihkan, nak bertaubat, nak kembali pada Allah. Tak kira lah dia ilmu, tak ada ilmu. Tapi dia nak kembali pada Allah, Allah tolong dia. Dia punya kuncinya, cari Allah. Baiki diri, taubat, itu kunci dia. Bukan kita mesti orang alim, mesti orang yang banyak amal. Kita nak baiki diri kita. Walaupun sedikit, Allah tolong di akhir zaman. Orang yang mati di akhir zaman bersama dengan taubat tadi, kan? Rasulullah kata 50 kali ganda daripada sahabat-sahabat. Kan? Kan ada hadis Rasulullah tiba-tiba rasa sedih.
Rasulullah sedih teringat kita akhir zaman ni. Waktu sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah wajah kamu muram? Kata Rasulullah, aku rindu nak jumpa dengan saudara-saudaraku, ikhwani. Maka kata sahabat, kamilah ikhwanku ya Rasulullah. Bukan, kamu ashabi, kamu sahabat aku. Siapa ikhwani? Siapa saudara kau ya Rasulullah? Saudaraku adalah mereka yang beriman, yang Islam, yang beriman, yang hidup di zaman ketika aku dah tak ada, aku dah meninggal dunia. Allah dah ambil aku daripada dunia ni. Maknanya Rasulullah wafat, tapi mereka tetap pegangan Islam, tetap pegangan iman. Mereka hidup macam mana kamu hidup, ya, bersama-sama memperjuangkan Islam tadi. Aku rindu dengan mereka, ya. Ada setengah riwayat kata Rasulullah menangis. Kemudian apabila dia tanya dengan sahabat-sahabat, macam mana ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, mereka lebih baik 50 kali ganda daripada kamu. Amal mereka tak banyak, tapi 50 kali ganda. Kalau kita buat macam ni kan, katalah dulu sahabat bersama Rasulullah SAW kumpul macam ni kan, ramai-ramai. Dulu tak ada FB, jarak jauh semua kan. Semua dekat-dekat dululah. Mudah-mudahan Allah bagi 50 kali ganda ganjaran yang kita dapat ni dengan ganda sahabat. Memang Rasulullah sebut dah 50 kali ganda. Ni hadis sahih. Jadi maknanya walaupun kita lemah banyak, kita nak pandang sahabat siapa kita, sahabat hebat kan. Tapi Allah banyakkan, gandakan kita punya amal. Kita tak cukup kuat nak bangun malam, malas kan. Dah bangun malam kencing je kan. Tapi dapat pahala juga dia kencing kan. Masa tandang kita baca doa dapat pahala. Dah sebut macam ni kan. Tapi tak macam sahabat bangun menangis, solat, baca Quran, kita tak larat. Tapi kita buat sikit Allah bagi 50 kali ganda. Tapi besar kan, besar. Jadi sebab itulah kita nak kena, pertama kita nak kena tinggalkan apa yang Allah larang. Kalau tak boleh tinggal sesekali serentak, pelan-pelan. Tak apa, pelan-pelan. Allah tahu, Allah Maha mengetahui. Tapi hati kita nak tinggalkan. Jangan sombong kita pegang dengan dosa kita. Ini kunci nombor 1. Nombor 2, jaga kita punya solat, benda-benda wajib jaga. Kemudian nombor 3, Quran, bacalah Quran. Tak banyak sikit. Anak-anak tu ya. Sebab anak-anak ni masa kita banyak habis kat handphone, kat game, kat handphone, WhatsApp ya. Banyak habis. Itu semua adalah tipu daya dunia. Kita tak perasan kita tertipu. Tak perasan. Kemudian yang keempat, kita bersama-sama dengan orang yang nak kembali. Cari orang yang soleh-soleh di sana. Kita tahu tuan-tuan perempuan mungkin sebagai besar first time datang kan. Tak apa, insya-Allah kita cuba. Ni macam ni tak ikut ni. Banyak lawyer kita kena adjust ke lah tempat ni. Sebenarnya ramai nak datang lagi, tapi pasal mungkin ada banyak benda nak sebut kat sini. InsyaAllah bersama dengan orang yang nak buat baik kata kita, yang betul-betul nak baiki diri. Lepas tu nak lari tak lari tu besok kita sama-sama fikir kan? Bila masa nak pergi nak buat apa, kita sama-sama fikir dia. InsyaAllah. Okay, ada soalan apa lagi? Ada yang ni yang abang ada tambah sikit kak. Okay, kalau tak ada, ya pada berkenaan tentang kami banyak macam ulama kita ikut memastikan macam ikut mesin. Okay. Okay. Maksudnya kita tak ada buat, maksudnya ulama kita tak ada buat ijtihad bersendirian. Mestilah mereka pandang. Betul. Ada. Okay. Jadi contohnya kami kita macam bila kita nak ikut kita ilmuwan ni, kita nak ikut yang ni ke, nak ikut sini ke tak kan. Macam kita macam tak tahu yang mana saja kejap dia kan. Betul. Ke bagus kalau kita macam ikut apa yang Palestin buat. Macam contoh macam solat berjarak apa semua kan. Macam kita tengok ada gambar yang mereka tak solat jarak pun. Tapi kalau dalam Facebook rasmi jarak. Facebook rasmi Palestin ni pun ada banyak Facebook PPI mana pun. Dia ada banyak Facebook. Sebenarnya macam mana tak sebut Palestin ni pun ada dia punya reference dia kan. Baik macam ni. Yang pertama sekali kita nilai, saya quote apa yang Ustaz Kazim sebut. Ustaz Kazim ni sekarang telah ada mendapat tembak bagai-bagai lah. Ni saya rasa satu kaedah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan turunkan bala kan, sehingga menyebabkan kita mengabaikan atau mengubah sunnah. Maksudnya sunnah ni, sunnah Rasul ni tak boleh diubah dengan bala yang tu. Kalau kita, Allah turunkan bala, kemudian kita terpaksa tak ikut sunnah,
Maka maknanya Allah tak tahu ke balak COVID-19 ni? Kan? Macam itulah. Allah Maha mengetahui. Tentu Allah, dan Allah telah mengajar semua yang sepatutnya dibuat oleh kita dengan Rasulullah SAW. Semua. Al-yawmal akmaltu lakum dinakum. Allah dah sempurnakan agama. Maknanya kalau kita sakit, tak boleh semayang berdiri tu, boleh duduk. Kan? Tak boleh duduk, boleh baring. Ada, mesti Rasulullah tunjuk dah. Kan? Macam mana ketika wabak? Rasulullah tunjuk tak? Sahabat-sahabat tunjuk tak? Tunjuk. Macam mana? 1 meter, 1 rupa? Tak ada. Itu sunnah. Kan? Jadi kenapa buat macam itu? Kerana pandangan daripada sains. Rujuk kepada sains. Ini yang sebahagian daripada ustaz-ustaz, ulama-ulama tanya balik. Kan? Kita ni semayang rapat-rapat kan? Kita semayang rapat-rapat. Kita ni ada virus tak? Semua ada virus. Ada ribu virus. Ribu virus kat kita ni. Bukan COVID-19 saja. Banyak virus. Tapi virus ni ada yang memberikan manfaat pada kita. Ada yang bawa penyakit. Jadi bila kita semayang, teorinya yang dikaji, bila kita semayang duduk sebelah-sebelah ni, kita akan exchange virus. Bila kita salam, kita akan exchange virus. Jadi virus yang ada pada orang tu, virus yang sihat, dia pergi ke situ, dia makan virus yang tak sihat. Itu lebih kurang macam itu. Ini teori yang digambarkan oleh sosiologi yang mengkaji lah, orang yang medik, yang bagian Tibun Nabawi kan, mengkaji lah. Jadi, tapi benda ni tidak diterima lah oleh mazhab yang ada hari ni, tak terima lah. Jadi itu kajian dia, itu pandangan dia masing-masing. Kita berlapang dada. Jadi sebab tu saya tanya sebut sini, selagi apa yang disebut itu tidak membuatkan kita buat benda yang kita tak yakin haram sebagainya, maka nak ikutlah. Tapi kalau benda tu kita rasa sendiri, macam pelik kan, tak buat macam ni, kita ada benda lain, contoh benda lain yang kita kata ada fatwa lain lah, ulama yang tu pun ikutlah fatwa, ikut yang kita ada mazhab Syafi'i, kita ada mazhab Hanafi, Maliki, sebagainya ada di kalangan ustaz-ustaz kita yang mampu memberi fatwa. Tapi kita tak boleh sebarkan, sebab sebar nanti ganggulah negara. Tak boleh. Kita ada fatwa kita, okey, tak apa, sembahyang macam ni. Kita ikut, tapi jangan pula kita, inilah yang betul, yang lain salah, jangan. Itu fatwa. Fatwa ni kalau kita betul dapat 2, kalau salah dapat 1, dua-dua betul. Kan? Masing-masing ada hujah. Jadi ulama-ulama kita ada hujah juga, mufti kita ada hujah masing-masing. Jadi kita yakin dengan mufti, kita yakin dengan ulama tadi, mereka ni bukannya nak cari dosa, mereka nak cari pahala. Dan dia berfatwa dengan maklumat ilmu yang ada pada dia, sekadar yang ada pada dia. Contoh, dia kata kalau sembahyang dekat-dekat ni mungkin akan menjangkit COVID-19. Maka dia kata sembahyang jauh-jauh tak apa. Sembahyang dekat-dekat ni sunnah, menjaga keselamatan tu kan adalah wajib. Maka dia kata tak apa sembahyang jauh. Itu pandangan dia. Betul tak? Betul. Ikut maklumat dia lah. Ikut kefahaman dia. Jadi terpulang pada kita, tak ikut mana-mana lah. Tapi kalau ada orang yang berlawanan dengan fatwa mufti ataupun fatwa daripada majlis agama, apa-apa fatwa pun, kalau ada yang nak mengamalkan pendapat-pendapat ulama yang lain, maka dia kena amal untuk diri dia je. Jangan kita sebar-sebar, dia akan jadi huru-hara, pecah-pecah je. Nanti masing-masing bergaduh pula. Kita tak nak yang itu. Sebab sekarang ni Dajjal dah pecahkan kita, dah cukup dah. Ini pasal semayang pun kita gaduh. Dah lah pasal ekonomi kita gaduh, pasal banyak macam kita gaduh kan. Pasal sembahyang pun kita gaduh. Jangan sampai bergaduh lah begitu. Jadi kita, sebab kata Rasulullah SAW, hati masing-masing itu dia ada demi al-wa'iz. Wa'iz apa? Yang pengingat kita. Jadi kita ikut yang kita yakin. Kalau ada ulama yang kita yakin, ulama tu kita yakin ilmu dia, kita yakin saksiah dia mengamalkan Islam, mengamalkan Quran, dan dia seorang yang soleh, yang berilmu, yang boleh bagi fatwa. Kita yakin tuan guru kita tu, tiba-tiba tuan guru kita tak sama dengan fatwa mufti, maka kita nak ikut tuan guru, ikut sendiri-sendiri lah. Itu je. Tapi kita jangan pula pada masa sama kita menghentam fatwa lain. Jangan. Itu fatwa. Dan fatwa ni dia ada betul satu, betul 2, salah 1. Boleh? Boleh? Itu je. Jadi kalau kita kata kita nak ikut Palestin, tiba-tiba Palestin semayang 2 meter pula. Bukan 1, 2 meter. Kenapa? Sebab dia nak jaga Israel. Israel ada situ. Kita ingat dia semayang 2 meter sebab COVID dah. Sebab dia nak tengok, nak jaga posisi Israel dia.
Contohlah, kita pun tak tahu kan. Baik, jadi kita ikut yang kita yakin. Tapi to be safe, ikutlah fatwa yang kita ada sekarang ni, yang cara mudahnya begitulah. Allah. Baik, ada lagi? Ada soalan lagi? Saya ringkas itu. Saya cerita apa yang saya tahu lah, saya faham Kan ada pula orang cakap mazhab baru lah. Ni macam-macam saya ada mazhab baru kata. Yang kata kalau kita ni kena ikut sistem Dajjal, ambil vaksin semua. Tapi kalau hati kita tolak macam mana? Kita ambil tapi hati kita kan macam macam Okey, sekarang kerajaan Malaysia punya fatwa. Kerajaan Malaysia pendirian vaksin diberikan pilihan. Jadi kerajaan Malaysia tidak akan paksa rakyat dia ambil vaksin. Jadi tak apalah, macam biasa. Jadi kita kata kalau setengah tempat yang kata kalau tak ada vaksin tu tak boleh masuk lah. itu kena jumpa lawyer. Kalau katakan lepas kerana tak boleh ni, kata ambil vaksin tak boleh nak pergi belajar. Tak ambil vaksin tak boleh contoh kan. Ada dengan kata bagi pilihan tapi paksa kami yang ni kan. Jadi itu lawyer. Lawan dengan lawyer. maksud saya Ustaz, apa hukum dia macam kita terpaksa ambil macam tu. Hati kita ada ilmu, kita nak tolak. Terpaksa pun nama pun terpaksa darurat. Tak ada apa lah. Ya. Nama pun terpaksa. Yelah macam Ustaz cerita nanti sistem Dajjal ni yang dipaksa vaksin, apabila kita berada situasi kita terpaksa nak buat sesuatu kan yang kita tak nak ataupun kita tak nak mahu pergi haji aja tu. Sekarang yang dia kata nak pergi haji. nak pergi haji kena vaksin kan. Salah satu Terpaksa sebab gitulah nak pergi contohnya. Terpulang lah kalau kita nak pergi kita ambil je sebagai rohsah dia panggil. Keringanan sebab kita digagahi, dipaksa. Seperti ini yang digunakan oleh kita punya menteri kita kata rohsah. Mengambil rohsah. Rohsah ni maknanya keringanan. Kenapa boleh ambil vaksin walaupun ada babi dalamnya? Tersebut nanti walaupun ada janin dalam tu contohnya, kenapa ambil? Sebab tak ada cara lain, tak ada apa lain, dia kata kita ambil rohsah keringanan. Tak apalah kita ambil vaksin kita tak mati. Kan? Tapi kalau kita ambil vaksin mungkin mati kata dia contoh jadi sebab kat sini maka rohsah keringanan. Ini perkataan yang digunakan oleh menteri kita lah. Jadi kalau darurat ni maknanya kita kena ambil yang ringan gitu. Tapi kalau tak nak juga tak apa, saya tak pergi haji. Gitu contoh orang yang syadid lah yang buat lah. Tak nak ambil vaksin, saya tak nak pergi. Contohnya. Tapi tak boleh pergi lah. Sebab dia dah wajibkan. Tak lama lagi dia akan wajibkan. Kapal terbang nak pergi Australia sekarang dah kena ada, tak ada vaksin tak boleh naik kapal terbang. Contoh kat Australia dah buat dah mula. Maknanya kalau terpaksa tu rohsah dibilangkan. Kalau boleh elak tu yang ada istilah boleh bila nak lari. Itu istilah dia. Itu istilah dia bila nak lari. Terus saya susah nak jawab nak lari bila. Ustaz, vaksin tu sendiri pun tak ada kepastian masuk dalam badan. Betul. Dia dah masuk isu vaksin ni. Boleh juga. Okey, habis. Nanti kita sambung malam ni kita sambung. Ada soalan ada. Nama soalan. Saya vaksin tadi sekarang ni dia urus-uruskan tentang women di kita zaman